dia putus asa tak? Itu baru kepala je lepas tu. Kaki dengan buntut tu belum tentu lepas lagi. Tapi dia tak akan putus asa. Itulah dia, kita dalam Business Forever ni, kita kena jadi macam itik ni. Jangan putus asa. Banyak orang Forever ni, orang-orang baru nak mula ke orang dah lama nak mula, especially mungkin dalam ramai ni mungkin baru start, mungkin ada 3 bulan, 6 bulan, setahun kan. Baru nak start, dia dah putus asa. Sebab apa dia putus asa? Biasanya orang yang putus asa ni, first kali, rejection lah. Tak ada lain lah. Biasalah kita baru-baru nak start, memang kita akan hadapi tantangan. Kita akan hadapi rejection daripada orang, kita buat iklan, tak ada orang PM, kita hantar message, tak ada orang reply kan. Jadi tiba-tiba kita jadi lemah, cepat sangat putus asa. Kita jangan putus asa. Jadi kat Forever ni kita ajar supaya jangan putus asa. Kita kena ada big why yang kuat. Siapa pegang big why dia yang kuat, dia tak akan putus asa, percayalah. Biasa orang yang putus asa ni buat, tak apalah aku nak give up lah. Sebab apa? Dia ada big why dia. Aku masa start tu dia nak buat Forever ni supaya nak jamin masa depan, dia nak tolong keluarga. Tapi bila kena uji sikit, dia down. Tak apalah. Sebab dia tak ingat. Padahal awal tu dia nak buat untuk keluarga dia. Cuba bayang kalau dia berhenti tu. Apa jadi dengan keluarga dia? Dia tak fikir benda tu, dia terlupa. Tak apalah, aku nak buat benda lain. Sebab dia rasa benda tu putus asa je lah. Kan? Dia tak kuat lagi pegang dia punya keinginan dia tu. Jadi kat Forever ni jangan putus asa. Macam budak-budak lah. Kita baru lahir, kita diajar berjalan, berlari, menerak, merangkap semua kan. Kita baru je panjat-panjat tangga, lepas tu kita jatuh. Mak kita suruh kita duduk ke, baring ke? Tak kan? Dia suruh bangun, jalan lagi, jatuh, jalan lagi. Jangan give up. Jadi kata Forever kita jangan give up. Okey, masih ada lagi yang masuk. Next, apa lagi? Rules dia dalam rules pertama tu, selain pada jangan putus asa, kita jangan mati. Jangan mati. Mati tu bukan setakat mati tinggal tengah-tengah buat mati. Bukan bukan kita mati tu satu hal. Itu kodok dan kadar lah, ajarlah. Ini maknanya mati dalam Business Forever. Kita mati. Kita jangan mati masa kita tengah buat Business Forever. Kita jangan mati sebelum kita buat. Apatah lagi bila dah buat. Antara punca-punca orang mati ni sebab one, you stop learning, you start dying. Albert Einstein cakap. Orang pandai ni kata dah. Kalau kita mati ni sebab kita dah berhenti lah. Kita berhenti belajar. Jadi kita jangan berhenti belajar. Supaya kita tak nak mati, kita jangan berhenti belajar. Sebab kat Forever ni kita ada banyak tau. Dia buat, dapat. Lepas tu dia buat, dia tak tahu lagi nak buat apa. Lepas tu dia kata, okey dah lah, cukup lah. Kat Forever ni jangan terkejut tau. Bukan setakat orang gagal 1 sisi ke 5 sisi je. Ada yang orang dah berjaya ke local trip pun, dia stop juga, dia mati juga. Sebab apa? Dia rasa, tak boleh pergi dah. Maknanya dia tak ada ilmu. Dia dah stop learning. Jadi kita jangan stop learning. Sebab tu Albert Einstein kata jangan stop learning. Kalau kita stop, kita akan mati. Saya dah nampak selama daripada 5 tahun kat Forever ni, dah banyak dah orang yang mati kat Forever ni. Hari ni, dia jadi manager, besok dah tinggal meja dah. Dah mati dah. So kat Forever ni, jangan mati. Jadi bila kita tak putus asa, kita tak mati, jadi kita kena ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Kena ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Sebab kat Forever ni kita ada banyak antara benda-benda untuk menghadiri mesyuarat kan. Sebab apa kita nak kena hadiri mesyuarat ni? Supaya kita dapat charge balik. Dengan yang pilih tau, yang cakap ni, yang risaulah. Sebab kadang yang cakap ni, siapa yang cakap? Tadi saya cakap dengar ke? Sebab ada orang boleh cakap lagi ni, ada yang tak dengar kot. Jelas kan? Okey. Baik. Kita punya handphone pun bateri habis, kita charge betul tak? Bila bateri habis kita charge, tapi kita tak ada energi, kita tak nak charge. Nampak ni? Kita kena masuk mesyuarat. Mesti ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Kita ada Tepayaki, kita ada Kickstart. Ni Kickstart 1, Kickstart 2. Kita ada banyak, nampak? Ini semua kalau kita buat benda ni, kita tak akan gagal. Kita adalah cara untuk meniru pemenang. Sebab tu nak jadi pemenang, kita kena ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Tengok mesyuarat kita dah tersedia banyak dah. Kita dah ada Tepayaki meeting 3 kali seminggu. Isnin kita ada pagi, Rabu kita ada pagi. Apa lagi? Hari Sabtu. System day kita ada Selasa, Khamis, Jumaat, Sabtu. Masuk. Siapa yang tak masuk dia akan mati. Kita kena charge
charge bateri, kita ambil ilmu. Sebab dalam mesyuarat ni kita ada banyak orang yang mungkin lagi teruk daripada kita tapi dia ada semangat. Kita ni tak teruk tapi kita ada semangat. Masa itulah kita kena masuk ambil balik semangat tu. Kita nak ambil, kita charge balik bateri. Kan? Kita ambil ilmu. Kadang-kadang bila kita tengok, oh kelas ni dah ada, kelas ni dah sama. Kelas masih lagi, alah dah tahu dah. Kita tak boleh beranggapan macam tu tau. Sebab bila rule ni dia dah buat, mesti ada sebab. Siapa yang tak buat tu, memang dia akan mati. Jadi kita kena ada inisiatif untuk ada mesyuarat. Contoh, walaupun kelas tu kelas yang sama, 5 sisi. Tapi orang yang buat kelas tu, orang yang berlainan. Mungkin orang tu sampaikan, kita rasa kita dah faham. Tapi bila orang yang kedua sampaikan, lagi faham lah, lagi jelas. Oh, maknanya, macam ni. Mungkin penyampaian dia orang berbeza. Dan mungkin dia ada perspektif yang berbeza. Mungkin dia ada tip-tip yang berbeza. Walaupun tajuk yang sama. Jadi jangan pandang rendah pada mesyuarat. HQ Product Day. Kita ada seminar Social Academy, online global rally, YouTube channel kita ada banyak peluang untuk menghadiri mesyuarat. Nampak? Kita ada banyak peluang untuk gain kita punya energi. Itu rules yang pertama tu Apa tadi? Jangan putus asa, jangan mati dan mesti ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Boleh? Faham? Kalau faham, cuma tulis faham. Kita tengok berapa orang yang faham ini. Kalau saya cakap laju bagi tahu kita biasalah sebab dah lama dah tak buat kelas kan. Jadi bila ada kelas ni minggu ni memang kita rasa macam berat sikit kan. Panggil kita ada 50 orang malam ni. Alhamdulillah. Kita dah ada 50 orang, 51 orang. Tak apa. Okey. Kita masuk. Ya. Kita masuk rules nombor 2. Apa rules nombor 2 ya? Baik. Rules nombor 2 adalah jangan bersendirian. Sekejap. Forever ni rules nombor 2 untuk imitasi pemenang, orang yang pemenang dia tak akan bersendirian. Nampak tu. Jadi kita tak boleh bersendirian kalau kita nak menang kat Forever. Kalau kita follow rules 1 2 3, insya-Allah kita akan menang. Ni sebab ni kita kena cakap banyak kali kita sebut pemenang malam ni. Siapa nak jadi pemenang, tulis itu pemenang. Pemenang, bukan petenang Kita tak tenang malam ni. Kita tak boleh tenang malam ni. Kita kena menggelabah sikit malam ni. Kita tinggal lagi setengah bulan je. Pemenang. Siapa nak jadi pemenang malam ni? Tulis pemenang. Okey. Okey, Abang Syarul, Aliza, Nurul Hidayah, Kak Mawar. Pemenang. Okey. Baik. Siapakah orang yang bersendirian? Lepas tu kita kata jangan bersendirian. Siapa yang bersendirian ni? Bersendirian ni kan, dia bukan takat duduk dalam bilik seorang-seorang tau. Kat Forever ni bersendirian ni senang je. Dia akan jadi macam mana tau. Bila ada dalam grup tapi tak pernah ambil tahu pun dalam grup dia. Bila orang bagi salam dia tak jawab salam. Dia tak di-involve langsung. Kan? Bila ditanya tak berjawab. Lepas tu dekat Facebook dia tak ni. Bila kelas dia tak masuk. Sebab tu Kak Forever kata jangan bersendirian. Orang yang bersendirian dia kata dia nak berjaya tapi dia duduk seorang-seorang. Boleh ke berjaya duduk seorang-seorang? Kan? Dia kena cari coach, dia kena cari orang, cari leader. Kita tak boleh jadi silent reader. Dia kena involve tau, kena libatkan diri. Tak semestinya dekat dalam media sosial FB ke apa kan. Kita tak boleh asingkan dirilah. Kena juga kita kena paksa diri. Walaupun kita rasa berat kan, tapi kita tahu kita nak menang, kita kena paksa diri involve. Alah tak susah pun orang kata bagi salam kan. Kita boleh tengok tapi apa salahnya kita jawab salam. Waalaikumsalam. Tak sampai 5 saat pun. Tulis dan at least kita ada involve. Kita hidupkan. Bila kita create balik suasana tu secara automatik hati ni akan bergerak. Bila hati bergerak tu automatik tindakan kita secara tak sedar kita akan balas. Kita akan automatik. Kita tak akan bersendiri. Okey. Apa lagi? Kita kena biasa berkaitan dengan rakan yang positif. Dalam Forever ni, kalau kita dah bersendirian, kita akan jadi negatif. Kalau kita mula-mula mungkinlah kita sorang-sorang, kita tak ada tim yang sama-sama buat 5cc dengan kita. Tapi kita nak jadi orang positif, kita nak buat macam mana? Sama ada kita boleh cari balik motivate diri sendiri. Kita tengok YouTube channel yang ada positif, yang ada semangat, ataupun kita boleh roger kita punya upline, jangan bagi duduk diam-diam kan. Ataupun kita cari je subline yang sama-sama semangat juang dia. Kita cari subline tu untuk tanya macam mana nak bagi semangat balik untuk orang-orang yang sama-sama positif.
Bukannya kita cari kesalahan itu untuk kita jadi negatif. Faham? Kita kena cari orang yang sama. Nanti kalau orang yang negatif ni dia ada satu grup dia. Orang positif dia ada satu grup dia. Ibarat ada kata orang bijak pandai. Kalau kita berada di kalangan 5 orang yang bijak pandai, maka kita akan jadi orang yang ke-6 bijak pandai. Kalau kita bersama 5 orang yang negatif, maka kita adalah orang yang ke-6 orang yang negatif. Macam kita tengok orang duk follow orang memasak lah. Kita follow orang masak, tengok kau masak lama-lama aku pun pandai masak. Samalah. Sama kat Forever ni, sebab tu kita nak kena cari orang-orang yang sama perjuangan dengan kita supaya kita positif. Okey. Boleh ya? Okey, baik. Seterusnya. Jadi untuk jadi positif, kita kat Forever ni diajar supaya kita guna konsep ABC, iaitu advisor, bridge dan customer. Tengok tu. Dia ajar macam-macam dah. Semua dah ready. Semua dah ready kan? Kita dah bagi tahu supaya jangan bersendirian. Lepas tu kita jumpa dengan orang positif. Macam mana nak jumpa dengan orang positif? Kita ada konsep. Kita follow je konsep. Konsep yang ada. Guna konsep ABC ni. Nampak? A ni siapa? A ni advisor, penasihat. Penasihat tu siapa? Maknanya kita ni B. Okay? Kita yang buat Forever ni kita B. Kita ni baru start. Kita tak pandai lagi. Jadi bila kita tak pandai ni, kita carilah advisor. Kita minta bantuan daripada advisor kita. Advisor kita siapa? Sama ada leader kita yang terdekat kan. Mungkin upline kita duduk jauh. Upline kita duduk Sarawak. Tapi yang dekat dengan kita siapa? Leader kita. Mintalah bantuan. Sebab kita belum pandai lagi kata. Leader boleh tak tolong saya? Sebab saya ada seorang prospek ni. Tapi saya nak cakap tapi saya gagap. Saya menggigil. Saya tak pandai lagi. Saya tak yakin sebab saya kurang ilmu lagi. Bagi tahu tak apa. Terus terang tak apa. Malu tak apa tapi kita kena bertindak. Bertindak kita kena cakap. Kan? Okey tak apa boleh. Ajak supaya minta bantuan A. Advisor kita iaitu leader kita untuk jumpa C. C kita customer kita ataupun prospek kita. Bukan takat nak buat demo aja. Tapi janganlah daripada bulan pertama sampai ujung 12 bulan duk buat benda yang sama. Kalau kita dah setahun tu at least 6 bulan tu cukup lah. 2-3 kali je. Lama-lama kita pandai. Kita pula kena pindah ke A. Mungkin time tu kita dah ada network. Kita punya downline kita pula jadi B. Begitulah seterusnya. Tapi bukan sekadar itu aja tau. Bukan leader atau plan. Kita boleh guna syarikat. Macam mana nak guna syarikat? Kan? Bridge sebagai syarikat ni kita tengok. Syarikat kita dah keluarkan promo. Nampak tak? Kita gunakanlah promo tu. Untuk pergi ke customer. Maknanya kita tak perlu buat apa. Promo dah ada. Promo daripada syarikat. Gambar cantik-cantik. Dekat Facebook, dekat Instagram. Sekarang ni yang terbaru. Forever pun dah ada TikTok dah. Maknanya kita boleh je guna. Guna je. Meeting. Tengok. Meeting ada mana-mana. Forever dah siapkan lah. Kita tak perlu. Kita tak pandai. Kita baru nak start. Dah nak buat-buat pandai. Kan orang tanya kau menjawab lah. Menggigil tak kerti nak jawab kan. Jadi kita guna meeting syarikat. Syarikat ada NDO. Kita ada syarikat ada GEP. Kita gunakan je GEP. Minta okey jom. Kita ada peluang untuk dengar. Mari join. Majlis tahunan ada. YouTube video. Macam-macam YouTube video ada. Lepas tu ada buku GEP tu semua kita punya advisor lah. Buku illness tu kita boleh gunakan kalau kita belum pandai. Lama-lama nanti kita tak bantu anak buah kita guna benda yang sama. So copy je. Senang kan? Boleh. Baik, dan seterusnya. Terus nombor 3. Simple je. Nampak? Laju tak? Okey. Terus nombor 3. Kita ada 3 rows je. Tak apa. Kalau cepat habis nanti kita ulang balik. Mungkin ada yang terlambat masuk tu kan. Baik. 3. Apa tu? Nampak tak? I will never be able to leave this island. Ni maknanya apa? Saya tak nak tulis semua lah. Sebab nanti saya tulis semua orang tengok situ kan. Jadi saya harap apa yang saya cakap tadi semua boleh take note lah. Kalau laju nanti saya ulang balik Okey, take note tadi jangan lupa saya ulang sekali lagi. Yang first kali kita jangan putus asa. Yang kedua kita jangan mati. Dan yang ketiga yang itu dalam rule nombor 1 tadi A tadi kita ada jangan putus asa, jangan mati, jangan tak hadir mesyuarat. Kemudian yang kedua tadi jangan bersendirian kan. Okey, jangan bersendirian. Lepas tu sentiasa dekat dengan orang positif. Ni dah masuk rule yang nombor 3. Laju sangat saya ya. Tak apalah laju pun kan. Sebab bendanya simple je. Tak apa nanti kita akan kita go back balik sekali. Ni kita dah masuk rule yang ketiga.
I will never be able to leave the island ni maknanya orang negatif. Gambar ni menunjukkan sebelah kiri ni ada orang negatif. Sebelah kanan ni dia apa? I'm leaving this island, dia positif. So kat forever ni rule nombor 3 dia kata kita jangan negatif. So kita kena jadi orang yang sebelah kanan. Sebab orang sebelah kanan ni walaupun dia seorang diri, dia tebang dia pokok tu, dia buatlah rakit. Tak tahulah pergi ke mana, janji dia buat je. Kita jangan negatif. Sebab dalam kehidupan kita, dalam business forever ni, memang kita untuk starting tu, mula-mula mungkin kita akan dapat tentangan daripada orang sekeliling kita. Kan? Kemungkinan kawan-kawan kita, kemungkinan family sendiri, family kita, sekeliling kita, mungkin dia kata, alah, Wan kau tak buat lah Wan, benda tu sama je, aku dah tahu dah. Kita baru nak start, betul tak? Tapi kita dah dengar kata-kata negatif daripada orang. Jadi kita kena ingat balik gambar ni. Oh tak boleh. Aku kena tinggalkan pulau ni. Lepas tu kan, kita tengah-tengah buat, kita dah semangat buat. Lepas tu ada je lagi orang cakap, alah tak lama tu, kejap je. Nanti berhenti lah tu, nampak? Orang kata negatif lagi kita. Bukan setakat kita baru mula, kita tengah buat pun orang cakap negatif lagi. Jadi kita ingat balik. Tak boleh. Aku ingat balik rule nombor 3, aku takkan negatif. Faham tak? Selain pada tu, selain pada kita jangan negatif, kita jangan beremosi. Negatif ni bukan takat tu saja tau. Macam kita ni sekarang diuji lah. Keadaan semasa kita diuji dengan pandemik. Bila kita tahu pandemik, first dulu PKP, center tak boleh buka. Kalau kita negatif kan, habislah aku bisnes tutup tak boleh buat lah. Forever kan, habislah. Apa ni tak boleh buka, macam mana nak bagi barang kan. Kita dah negatif. Lepas tu kita beremosi pula. Kan? Jadi selepas kita jangan negatif tu, dia ada follow up dia lepas tu, jangan beremosi. Terus nombor 3 ni pesan, jangan beremosi. Saya ulang, jangan beremosi. Sebab kebanyakan kita beremosi sekarang ni. Emosi apa? Emosi PKP lah, emosi COVID lah, emosi barang tak ada lah. Kan? Bila keluar je barang tak ada, alah TC tak ada lah, bila nak ada dah, emosi seorang-seorang. Padahal kalau nak fikirkan, ada ramai lagi kat luar tu yang tak ada juga benda tu. Cuba kita tengok JLT Yuslida. JLT Yuslida tu jadi JLT bila? Baru kan? Masa pandemik juga. Ada ke dia emosi? Kalau dia emosi, bungkus. Betul tak? Kita tengok kita punya EPCM Hamizah. Ada kisah. Lagi dia naik kan? Dia adakah emosi? Tak ada masa dia nak beremosi. Kan? Barang limit 2 botol pun tak boleh. Boring down kan. Emosi tu. Emosi sikit-sikit emosi. Padahal tak ada apa pun. Benda tu semua kita boleh handle. Semua okey. Kalau 2 botol kita adjust macam ni. Kan? Kita bagi tahu je ke orang. Semuanya boleh diatasi. Kita jadi dalam rules nombor 3 ni, bahagian yang last kali dia ada cakap supaya kita berfikiran positif. Tulis saya apa yang saya cakap ni. Saya sadia tak nak buat slide banyak-banyak. Saya harap semua dengar, kemudian tulis dalam note. Kalau saya cakap laju, bagi tahulah. Nanti revise balik. Okey. Jangan, apa tadi? Jangan negatif. Kemudian jangan beremosi dan kita kena berfikir positif. Sebab apa? Nampak tak? Disebabkan pandemik ni lah, secara automatiknya, asbab dia, kita punya sistem online kita dah jadi power. Betul tak? Dulu mana ada apps? Tapi sekarang dah ada apps. Nampak? Kita kena bersyukur lah. Alhamdulillah, kita kena bersyukur. Jadi kita bersyukur, kita positif. Kita bersyukur apa lagi? Disebabkan pandemik ni lah, daripada 500 dapat free postage, sekarang berapa ratus? 300 dah dapat free postage tau. Jadi kita punya bisnes jadi makin senang. Buat apa nak emosi? Emosi kita jadi happy, bukan mesti jadi sedih. Sebenarnya ada banyak benda-benda baik akan terjadi masa kat pandemik ni. Tapi kita sentiasa beremosi. Kita sangat negatif. Sebab tu dah, bila kita negatif tu, kita ingat balik. Oh tak boleh. Aku ingat balik rules nombor 3. Jangan negatif. Aku tak boleh beremosi. Kan? Betul tak? Bersyukurlah orang dah nampak dah kepentingan masa COVID ni. Orang dah nampak dah kepentingan produk Forever ni. Dulu mana ada orang nak ambil kepentingan sangat pasal produk kesihatan ni. Betul tak? So dalam kehidupan ni kita ada banyak kegembiraan. Semua bergantung kepada macam mana kita tengok tadi. Kan? Macam kita tengoklah COVID tu, sama ada kita nak tengok pandemik ni sebagai satu ujian yang teruk pada kita ataupun pandemik ni satu hikmah. Nampak tak?
Orang tu naik bas yang sama je. Cuma view dia berlainan. Pandangan dia berbeza. Dia pandang bukit buat apa? Boleh lah sebelah sana. Boleh je kan? Ada tingkap apa? Betul tak? Tingkap dia besar. Kiri kanan depan belakang ada. Jadi kita yang menentukan apa yang kita nak pandang. Kita yang menentukan apa yang kita nak buat. Kalau kita menentukan diri kita ni untuk jadi negatif, negatif lah. Ingat balik yang rule nombor 2 tadi. Kalau kita bersendirian, nampak tau tu? Kita bersendirian lah tu, tengok batu, tengok bukit, bersendirian, nampak apa? Duduklah dengan berkaitan dengan orang positif, pergi sebelah kanan tadi, nampak? Dapatlah balik berfikiran positif. Okey, boleh? Boleh ke boleh? Alhamdulillah. Nampak tu. Orang lama semakin banyak take note, orang-orang baru, harap-harap dengar, take note lah sendiri. Ada buku semua kan? Okay, ada yang baru masuk tadi kan? Okay, jadi saya imbas, saya balik. Kita back balik, tengok. Terus nombor 1 tadi apa? Kita jangan putus asa. Okay, ingat balik gambar itik ni. Kau tengok gambar itik ni, kau ingatlah gambar itik dia, janganlah putus asa. Kau nak jadi, jadilah. Biarlah ujian apa pun yang menjadi, kalau kita betul kuat kita punya EY, kita betulkan berbalik, kita punya EY tu pegang betul-betul, kita jangan putus asa, buat sampai dapat. Tak kira lah kita dah berlepas 15 hari ke dah 16 hari, sisi tak cukup-cukup lagi. Tak apa, buat selagi ada masa. Masa masih ada. Hayat masih hidup. Okey. Dan jangan mati ya. Kita jangan putus asa. Terus nombor 1, jangan putus asa dan jangan mati. Kita tak boleh berhenti belajar. Kita ada banyak kelas. Join kelas. Jangan tak join. Okey? Macam kita kayu basikal lah. Kan? Ada ramai anak-anak yang nak kayu basikal, tak pandai kayu basikal. Lepas tu dah jatuh. Dia berhenti je kayu, jatuh. Jadi jangan berhenti kayu. Sama juga jangan berhenti belajar. Makin banyak kita belajar, makin banyaklah kita boleh cuba cara ni. Kat Forever ni ada banyak cara. Tanya je. Tak tanya rugilah. Okey. Boleh? Okey. Dan kena ada inisiatif, ada mesyuarat. Okey. Okey, nampak ada banyak Ni catatlah siapa yang ada masa, boleh catat. Tulis note, tampal kat dinding, tampal kat dahi, letak kat handphone, buat screen wallpaper. Ni penting. Ini masanya untuk kita go back balik. Kita dah bulan 5 dah. Dah bulan 5 dah. Setengah tahun dah. Kat mana kita? Kelas kat mana? Kita kat mana? Kelas ada. Kita kat mana? Kata nak berjaya. Tapi kelas tak nak masuk. Kata nak berjaya. Tapi rules tak nak ikut. Boleh berjaya tak? Orang yang berjaya semua ikut rules. Orang yang contohlah lari pecut negara ke kan. Kalau dia kata okay, kau kena datang pukul 5 pagi. Kalau dia datang pukul 8 pagi, boleh berjaya tak? Berapa jam je masa dia? Faham tak? Sebab tu kita kena ikut rules. Okey. Terus nombor 2 apa? Jangan bersendirian. Jangan duduk bersendirian termenung tengok tasik tu. Memanglah cantik tasik tu. Nak bersendirian ni memang macam-macam boleh buat. Tapi kalau kita nak berjaya, kita tak boleh bersendirian. Kita kena ada tim. Carilah tim. Carilah upline. Upline tidur kejut. Gegar upline tu. Oi bangun. Kau tidur juga. Okey tak apa. Kau naik atas. Cari leader. Cari leader tak jumpa. Manalah. Leader sibuk. Dia ada banyak nak buat. Tak apa. Kita yang nak berjaya kan. Kalau kita tak dapat cara, kita cari tahu. Sebab kita yang nak berjaya. Bukannya apa ni orang lain nak berjaya. Betul tak? Kalau orang kita tak nak berjaya, tak apa. Biarlah. Kita nak berjaya, betul tak? Kita jangan bersendirian. Carilah. Okey, kalau kita belum ada network. Belum ada lagi Wan. Belum ada lagi sama-sama nak buat. Tak apalah. Pergilah cari. Ada sideline yang positif. Pergilah kat Facebook. Okey. Tahniah. Kita tak semestinya kita kena masuk dalam rumah dia. Assalamualaikum. Apa benda lah. Tak semestinya. Cukup sekadar kita nampak dia positif, kita ikut je bersama dia. Selamat pagi. Nampak kita ikut je. Okey, dia buat macam ni, kita buat macam ni. Dia iklan tau. Kita kena iklan juga lah. Follow lah. Apa orang dia buat, patutlah awal tadi saya kata, cara imitasi pemenang. Mana tidak? Bateri nak habis. Okey. Okey. Jadi seterusnya, dekatkan dengan rakan yang positif. Ni harus nombor 2 tadi. Tadi saya saja lajukan senang kita nak flashback balik sebab ada yang baru masuk Okey. Nampak tak? Ada orang positif, ada yang negatif. Kita nak dekat mana? Kita pilih. Kita kena pilih.
Okey, apa lagi? Gunakan konsep ABC. Ni baru rules. Rules nombor 2 kan. Guna konsep ABC tadi. Ada banyak konsep ABC tadi yang kita boleh pakai. Kita ada leader, kita ada upline, kita ada syarikat, meeting. Kan? Kalau kita tak guna, salah satu ni pun rugi. Kalau tak boleh guna semua, guna salah satu. Kan? Mungkin sekarang tak boleh offline. Kita tak boleh nak minta tolong datang buat close customer kita. Kita ada Zoom kan? Kita boleh tak guna Zoom? Panggil tak Zoom ke Google Meet? Ajaklah kita punya upline. Leader kita. Syarikat pun buat online juga. Selangor dah nak buat PKP lockdown kan. Siap-siap lah ya. Siap standby dengan apa material, dengan produk ke, dengan stok ke. Standby apa yang patut. Ada lagi ramai yang nak masuk Alhamdulillah 55. Tak apa, saya doakan 55 orang dalam ni akan jadi berjaya. Kasihan semua, insyaAllah. Terus nombor 3. Nampak ni banyak kali nak kena ulang ni. Sebab ramai yang baru masuk ni. Baru pukul berapa? Okey, 9.40. Saya pun tak ada lama dah kan. Kita baru kelas. Rules ketiga tadi. I will never be able to leave this island. Dia sendiri cakap. Kalau kita tengok gambar ni, dia sendiri cakap. Tak ada orang lain cakap. Sebab dalam kehidupan ni, kan, yang negatif ni cukup lah. Senang je. Kalau 100 orang cakap negatif kat kita, kita masih boleh berjaya tau. Kan, kau tak boleh. Tapi cukup lah kalau kita seorang je yang cakap negatif. Walau ada 1000 orang yang kata positif kau boleh. Tapi kita yang cakap, tak boleh, aku tak boleh tinggalkan pulau ni. Memang kita lah yang negatif. Jadi, siapa yang kena positif? Kita kan. Kita jangan beremosi. Jangan negatif, jangan beremosi. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Itulah rules nombor 3. Okey, boleh. Takat ni ada nak tanya apa-apa tak? Okey, tak ada Ada soalan? Tak ada soalan? Pak Su lambat kali ni Okey, nampak kita yang menentukan. Sama ada kita melihat macam gelas lah kan. Kita tengok, kita tuang air dalam gelas. Kita tengok gelas tu separuh je. Orang tanya kita sama ada gelas tu separuh penuh ke separuh isi. Separuh penuh ataupun separuh kosong. Kita yang tentukan gelas tu separuh penuh atau separuh kosong. Kalau kita nak je cakap, ini separuh dah penuh lah. Sebab kita yang cakap jadi kita tentukanlah supaya kita berfikiran positif. Kita kena banyak bersyukur lah. Sebab kat luar tu ada ramai lagi orang susah daripada pandemik ni. Kan? Kita ni kira bersyukur ada forever tau. Kat luar tu ada yang orang kena buat business pairing, ada orang kena buat business siap point-point lagi susah nak buat sale. Dengan keadaan PKP ni lagi susah. Kan? Kita buat walaupun tak banyak tapi income banyak. Betul tak? Kat forever dah ada booster plan kan? Orang yang buat 15 cc, 10 cc, active cc dah berapa dah income dia kalau nak berbandingkan dengan sebelum booster plan. Nampak tak? Kita ada banyak tau yang hikmah dekat masa pandemik. Jadi cepat. Siapa nak tanya cepat sebelum saya habiskan saya punya kelas. Saya kelas ringkas je. Malam ni saya tak nak bebel panjang-panjang. Saya simple je. Saya nak ingatkan balik semua tadi. Biar saya ulang-ulang banyak kali pun tak apa. Supaya korang faham. Kalau saya cakap lama-lama laju panjang lambat kan, tapi korang tak masuk kalau tak guna juga. Ingat balik yang pertama tadi. Siapa boleh tahu rules nombor 2? Siapa boleh tulis kat dalam chat room rules nombor 2 apa? Ya, cepat saya nak tengok siapa dapat jawab. Rules nombor 2. Okey. Jangan bersendirian. Okey. Alhamdulillah. Okey. So, bagus. Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi kita nak positif kan? Kalau kita nak positif ni kita kena kekalkan positif. Macam mana cara kita nak kekalkan positif? Kita kena ada energi tau. Energi level kita kena tinggi. Energi level kita kena tinggi. Ingat tak siapa ada masuk kelas CBM Wina? Kelas Terpayaki Datuk pun ada. Dia time tu ada gambar energy level. Kita level kita kat mana? Energi kita ada 1000, 2000, 5000. Faham tak? Kan? Orang yang biasa akan jadi negatif dan beremosi ni, dia adalah orang yang lemah. Energi dia tak kuat. Macam mana dia nak kuatkan energi? Terpulang lah cara masing-masing. Ada orang macam saya, kalau saya lemah, saya macam negatif je, saya pergi main skipping lah. Main skipping ke,
berjoging ke main basikal, kita ambil balik tau energi tu. Orang ni, sebab itulah orang nak berjaya, cuba tengok sikap dia, sifat dia. Dia punya habit, pagi-pagi dia keluar jogging, bangun awal pagi. Sebab tu dia orang sentiasa bertenaga. Bila bertenaga, energi level dia tinggi. Bila energi level tinggi, positif, pemikiran dia jelas. Dia punya confidence level dia tinggi. Jadi orang yang tak ada energi ni, orang yang down lah. Sebab tu dia bila down, energi dia tak ada. Dia duduk sendirian, nampak tak? Semua bersangkut paut, faham tak? Jangan bersendirian tadi level rule nombor 2 tadi. Bila dia bersendirian, lemah lah. Nampak tu muka orang tu. Orang tu ada energi tak? Tak ada energi kan? Cuba tengok balik kita ni. Bangun tidur lambat kan? Lepas tu duduk termenung seorang-seorang. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Ada handphone duduk pergi WhatsApp sana, WhatsApp sini, like sana, like sini. Tak apa benda dah kita buat kan. Kita tak ada energi tau. Jadi kita kena bina balik energi tu. Itu banyak tadi kan saya cakap cara-cara nak bina energi tu kan. Okey. Ni gambar saya ni. Alamak, saya terletak gambar ni pula. Saya letak gambar. Okey ya. Yang 55 orang dalam ni untuk pengetahuan semua, saya nak pesan last lah. Jangan sia-siakan peluang dalam hidup. Saya pernah diberi peluang kedua. Ni saya pernah mengalami satu kemalangan dulu. Ni macam mati dah ni, senang cerita lah. Ni macam mati dah lah. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi saya peluang kedua, saya tak sia-siakan. Buat juga 5cc. Seorang-seorang ke buatlah. Tengok dulu 5cc berapa besar je pentas dia, stage dia. Kecil je. Berapa orang dia boleh duduk dalam pentas ni? Nampak? Tengok tak orang-orang pemenang? Nampak tak pemenang semua? Siapa pemenang ni? Semua dah CBM kan? Semua orang yang baik-baik, betul tak? Kita kena ikutlah. Time tak pakai, ini rasa baru supervisor kot ni. Buat 5cc daripada tahun 2015 sampai sekarang, tak berhenti buat sampai jadi Alor Ambassador. Buat lagi. Biarlah ada fighter ke tak ada fighter, kita yang nak berjaya. Kita yang tentukan kita berjaya atau tidak. Bukan orang lain. Buat sampai dapat bag. Buat lagi, dapat lagi bag ni. Kat Forever ni memang pemurah dengan bag je. Tengok siapa ada bag ni. Bag kuning ada? Siapa ada bag hitam ada? Ini 25 AA. Usaha sampai dapat. Buat lagi sampai dapat local trip. Alhamdulillah. Kita buat je. Ada fighter tak ada fighter, kita yang nak, kita yang tentukan. Ini tengok tu muka-muka pemenang. Kita tiru orang pemenang. Nampak tak? Ni masa Najah. Ada Kak Ju, ada Mamat, ada CBM Amiza, ni Norizan. Ni kat Taiwan. Local trip. Buat lagi. Berjaya je dapat. Bangkok. Nampak ni. Siapa jam? Tengok tu. Muka senyum. Siapa tu? Siapa ada dalam ni? Nampak? Itu saja untuk saya. Ni kita punya inilah. Okey. Itu saja saya punya slide hari ni. Slide saya tak banyak lah. Saya ringkaskan hari ni sebab cukuplah 48 minit. Jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh soal. Kalau tak ada, saya akan pass balik pada Cikgu Ayu. Mungkin kita akan minta sesi sharing ke macam mana malam ni Cikgu Ayu. Saya harap siapa yang join kelas malam ni faham lah peganglah betul-betul rule 1 hingga 3 ni Rule ni sangat penting. Kalau betul-betul kita nak berjaya kat Forever, peganglah rule 1 hingga 3 ni. Rules 1, 2, 3. Orang yang berjaya kat Forever ni memang dia pegang betul-betul rules 1, 2, 3 ni. Kat tempat lain tak ada. Kat Forever je dia ada khas, follow. Kalau kita pancit ke 5cc ke kan, kita buat sekali kantoi. Tapi kita nak ingat balik. Rules nombor 1 aku kena ikut sebab aku nak jadi pemenang. Imitasi pemenang. Okey? Imitasi pemenang. Jangan putus asa, okey? Jangan putus asa. Saya minta sangat dalam ni, ada 55 orang dalam ni, kita berjaya atau belum, kita teruskan berjuang. Jangan sesekali putus asa. Biarlah kita, orang kata bulan ni, cabaran sebab kita raya kan, susah nak jumpa orang. Itu semua cabaran. Semua orang ada, semua sama. Kita duduk kat Johor ke, kita duduk kat Selangor ke, kita pangkat manager ke, kita pangkat VIP, sama juga cabaran dia. Semua orang raya, semua orang puasa. Kalau orang lain tak putus asa, kenapa kita nak kena putus asa? Kalau orang lain boleh berjaya, kenapa kita tak boleh berjaya? Jadi kita jangan putus asa, jangan bersendirian. Okey? Jangan negatif. Ingat balik Harap semua dapat tulis balik lah siapa yang rajin tu. Abang Syarul rasa ada tulis tadi summary. Dia ingat balik. Okey. Itu saja daripada saya. InsyaAllah ingat balik gambar saya tadi. Kalau saya
dah ditimpa kemalangan macam tu boleh bangkit. Orang lain, takkan korang nak tunggu korang jatuh, nak terbaring macam tu, dah separuh nyawa, baru nak buat? Nak tunggu macam tu ke? Saya tu dulu sampai tak boleh berjalan tau. Jalan pegang dinding tu. Saya ni dapat nyawa ekstra daripada Allah SWT ni. Takkan saya sia-siakan. Jadi, jangan tunggu sampai diuji. Kita ada peluang, semua tengah sihat, semua tengah happy, semua dah bermula, ada ramai dalam ni, ada yang dah manager, ada yang dah supervisor. Teruskan berjuang hingga berjaya forever ni. InsyaAllah. Dengan ini, saya pas semula kepada MC kita pada hari ini, Kak Mawar. Pak Mawar Ismail. Terima kasih. InsyaAllah yang terbaik tu hanya daripada Allah. Yang buruk dan lemah tu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Manager Haji Azwan atas penerangan yang sangat-sangat detail tentang Rule 1 hingga 3 ni. Sebenarnya kita, macam saya sendiri, saya nak share banyaklah yang kena pada saya tentang tentang Rule 1 dan 3 ni. Saya masih baru, saya aktif bulan Januari. Bulan Februari, Mac saya kekal 5 sisi, tapi bulan April saya ada sikit lagi untuk capai 5 sisi. Nak kata putus asa tu tidak, masih bersemangat. Tapi terperanjat hari ini sebab manager saya call, minta saya jadi MC. Dalam hati saya kata mungkin ini satu suntikan semangat untuk saya bangkit dan terus fight untuk achieve 5 sisi every month. So saya tanamkan dalam diri, jangan putus asa, jangan mati, jangan berhenti belajar, jangan bersendirian. Ikut apa yang orang-orang yang telah berjaya, memang ramai yang dah berjaya dalam platform hebat ini. Jangan berhenti belajar, jangan malu untuk bertanya, jangan sia-siakan peluang dalam hidup. Itulah. Terima kasih pada Haji Azwan atas putusan. Semoga kita dapat sesuatu yang akan kita ingat, yang akan kita catat dalam buku note kita yang sama-sama. Biar banyak kali pun kita catat, kita baca, kita selak hari-hari sebagai satu suntikan semangat untuk kita terus bangkit dan bangun dan tetap berada dalam platform ini untuk big Y kita. Okay, terima kasih pada semua dan saya akan pass pada Cikgu Ayu. Cikgu Ayu. Okey, terima kasih Kak Mawar. Okey, semua bagi satu tepukan kepada MC, ya, Assistant Supervisor Kak Mawar, masih lagi AS tapi dah berani untuk sahut cabaran sebagai MC, bagi tepukan sikit dan tahniah kepada MC kita dan kita doakan Kak Mawar untuk terus berjaya dekat Forever dan cepat-cepat rank up kepada supervisor pula Kak Mawar. Jangan tunggu lama-lama dah. 9 sisi lagi Cikgu Ayu. Yes, okay. So bulan ni pasti 38% dah Kak Mawar. Jangan tangguh lagi kejayaan Kak Mawar. Okay, so kami semua dekat sini nak doakan Kak Mawar supaya dapat achieve supervisor untuk bulan ni. Semoga Allah mudahkan semua, dan Allah akan hantar fighter-fighter yang ikhlas nak berjuang sama-sama dengan Kak Mawar. Okay, untuk speaker kita pada malam ini, saya nak ucapkan tahniah sebab dia berani juga sahut cabaran untuk bawa tajuk yang saya rasa agak berat ni, yang bagi tepukan sikit kepada kita speaker malam ni, iaitu Manager Haji Azwan. Bukan calang-calang, beliau dah 2 kali layak sebagai local trip achiever. So kena tepuk. Saya tak nampak ikon tepuk tu, bagi tepukan sikit. So siapa yang rasa malam ni sedikit sebanyak boleh bagi semangat pada diri sendiri, okey, bagi 933 kat saya, bagi 933 kat saya. Okey. So malam ni kenapa kita start dengan rules? Kita start dengan rules. Rules 1 hingga 3. Sebenarnya rules ada 8, semua ada 8. Tapi saya nak menyeru kepada semua yang join kelas malam ini, terutama leader-leader. Maksud saya leader dekat sini bukan semestinya you manager,
Leader maksudnya adalah bila once you dah ada rangkaian di bawah you. You dah ada rangkaian dah. Okay, tak kira you AS, you supervisor. Siapa dekat sini yang join kelas malam ni dah ada rangkaian dekat bawah. Okay, bagi satu kat saya nak tengok. Okay, dah ada AS, dah ada novice, ada tak? Yang dah ada rangkaian, bagi satu dekat saya. Tak kisahlah you baru ada 2 VIP ke, tapi you dah ada rangkaian. You dah ada downline. Okay, so bila you dah ada downline, maksudnya you adalah leader. Okay, you sudah pun leader dan you kena ambil tanggungjawab untuk coach you punya anak team. Okay, you tak boleh kata, oh saya belum manager, saya belum leader lagi. Tidak. Alright, so inti-panti ataupun konten kelas malam ni, kita kena sampaikan kepada kita punya anak buah, downline kita kat bawah supaya mereka imitate, mereka boleh duplikasi, mereka tahu apa gerak kerja yang mereka nak kena buat, iaitu mereka kena follow rules 1 hingga 3 kalau mereka nak terus kekal konsisten di Forever Living. Okay, so saya nak ulas sikit, bukan nak ulas lah, saya akan touch sikit untuk malam ni. Rules 1 sampai 3 ni, okay, rules ni memang sangat-sangat penting tau. Ramai FBO baru yang mungkin tak berapa familiar dengan rules dan mungkin rasa, oh apa rules ni menyusahkan lah. Aku nak berniaga pun tak boleh. Oh nak post macam ni tak boleh. Dekat Facebook, nak tulis ayat macam ni tak boleh. Okay, semua kalau you betul-betul nak berjaya, okay, follow rules 1 hingga 3 ni dulu. Alright, macam Azwan cakap tadi lah, bila jalan raya, hari ni kita kecil, kita baru mungkin tak ramai dalam rangkaian kita. Okey, baru 2-3 orang dalam rangkaian kita. Kita rasa kita belum besar. So kita rasa rules-rules ni semua macam menyusahkan. Oh nak kena masuk kelas lah apa semua, kita rasa macam menyusahkan. Tapi one day Allah bagi rezeki. Okey, dia bagi rangkaian yang sangat besar kepada you. Okey? Okey? So masa tu you akan rasa rules ni semua sangat penting untuk mereka ikut. Macam Wan cakap tadi lah, kalau jalan raya tu, okay, tak ada kereta, you rasa traffic light itu menyusahkan, betul? Kalau betul bagi 2 kat saya, okay? Jalan raya, okay, lengang, kereta pun tak banyak, tapi ada banyak traffic light, you rasa sangat menyusahkan traffic light itu, betul tak? Tapi one day, kereta banyak atas jalan raya, okay, dan masa tu you akan rasa bersyukur, ya Allah, hai, leganya ada traffic light ni. Nampak tak? Supaya semua orang akan lalu jalan tu dengan adil. Okay? So sama dalam business networking. Okay? Kalau you tak tanamkan 3 rules ni peringkat awal kepada rakan kongsi, nanti bila network you semakin besar, dia orang langsung dah tak ingat rules. Terus langgar, main langgar. So nanti dekat bawah sana akan banyak accident. Akan banyak accident. Mungkin yang leader yang lama-lama yang dah faham ni, dia apa orang kata, accident tu kita boleh kautim lagi. Maksudnya kita boleh perbaiki, tapi bila dah beranak cucu cicit ke bawah tu, kita dah susah dah kat situ. So daripada awal kita nak pesan rules sampai 3 ni. Yang pertama, rules nombor 1. Rules nombor 1 ni dia ada 3 point. Dia ada 3 point. Rules nombor 1 dia ada 3 point. First point, jangan putus asa. Second point, jangan mati. Third point, mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat. So untuk rules nombor 3 ada 3 point. So macam mana kita jangan mati dalam bisnes? Macam mana kita jangan berputus asa? Okay, mesti nak sentiasa join meeting. Mesti nak ada orang kata disiplin, commit untuk join meeting. Meeting, training, kelas. Okay, saya baca sikit. Sikap yang mempengaruhi kejayaan mereka yang berjaya adalah berani, bijaksana. Okey, bijaksana ni berkaitan dengan ilmu dan kefahaman. Nampak tak? Penting datang kelas. Okey, tidak berputus asa dengan terus berusaha. Okey, so you kena ingat balik waktu kita kecil dulu. Waktu kita kecil. Okey, kita jatuh banyak kali. Kita nak daripada bertatih ni nak berjalan. Okey, daripada even kita lah, kita ada anak kecil betul tak? Bukan masa kita kecil. Waktu kita dah jadi mak ayah sekarang. Okey, anak kita daripada bertatih nak pergi berjalan, dia boleh terus jalan ke? Tak kan? Dia akan jatuh. Akan jatuh dulu. Jalan 2-3 tapak, jatuh lagi. Apa kita cakap pada anak kita? Cuba type dekat chat room. Kita cakap apa dekat anak kita?
Bangun. Bangun. Okey? Kita cakap dekat anak kita. Bangun balik. Bangun. Bangun. Betul tak? Okey, kita cakap apa kat anak-anak kita? Bangkit. Jalan lagi. Ada tak mak yang cakap, jatuh, lantak kau lah jatuh kat situ? Tak ada. Kita minta dia bangkit dan bangun dan teruskan berjalan. Sama dalam bisnes. Okey, kita jangan putus asa. Walaupun mungkin sebelum ni kita dah buat bisnes banyak yang kita dah gagal. Okey, so kita kena bangkit dan kita kena buat sungguh-sungguh. Terutama sekali, mungkin kita tak tahu yang ini adalah permulaan setelah kita gagal banyak kali. Dekat Forever Living. Okey, so ingat rules nombor 1 sangat-sangat penting. Memang sekarang ni ada cabaran, ada dugaan. Okey, tapi cepat-cepat kena get back dengan team, kena get back dengan leader balik. Jangan bersendirian. Simple je. Cuba you dah biasa dengan team, you dah biasa dengan leader. Okey, tapi you senyap 3 hari, 5 hari, cuba try 1 minggu. Apa jadi pada diri sendiri? Mesti you akan rasa something yang tak kena. Okey? Okey, so itu dia jangan bersendirian. Itu dah masuk poin nombor 2 lah. Jangan bersendirian dan sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Kalau orang nak mati bunuh diri, dia nak bunuh diri. Okey? Adakah dia bunuh diri itu dalam keadaan dia duduk ramai-ramai? Tengah-tengah parti tiba-tiba mati bunuh diri. Tak ada kan? Semua orang yang mati bunuh diri ni dia duduk bersendirian. That's why kalau kita tak nak cepat mati dalam bisnes, kena involve dengan team. Kena involve dalam grup WhatsApp. Walaupun mungkin dekat grup WhatsApp tu leader bagi Assalamualaikum. You jawab je Waalaikumsalam. Betul tak? Dalam 1 hari, semua orang pun sibuk. Semua orang Allah bagi 24 jam masa. Tapi saya pasti you akan ada satu masa, mungkin dah malam, mungkin dah tengah malam, untuk you tengok balik WhatsApp group. Betul tak? So bila you dah tengok WhatsApp group tu, apa salahnya? Okey? Mencelah sahaja. Mungkin WhatsApp tu dah pagi, tapi apa salahnya you respon balik. You respon balik. Okey, so tadi saya bagi tahu semua orang dekat sini leader. Semua leader. Tapi kalau dekat grup WhatsApp leader, grup WhatsApp leader masing-masing pun kita diam, kita buat tak tahu. Okey? So you rasa dekat grup WhatsApp kita sendiri dengan tim kita, kalau downline kita buat macam tu, kita rasa macam mana? Kan? Kita rasa macam mana? So jangan bersendirian. That's mesti nak orang kata support each other, kena duduk dalam circle yang same vision. Macam malam ni Tania ada 55 orang yang get back dengan team yang datang kelas. Mungkin ada certain kata, apa yang tajuk rule 1, 2, 3 ni tak tahu, tapi tak apalah, join. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. So untuk rules nombor 2 ada 3 poin juga. Jangan bersendirian. Tu poin nombor 1. Poin nombor 2, sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Ini pun sangat penting. Ramai hari ni kalau orang yang baru-baru mereka selalu bukan kita tak boleh bagi you berkawan, bukan maksud tak boleh berkawan, tapi you kena pandai menilai, you kena pandai bezakan. Bezakan. Ada yang baru-baru dia tak kisah nak kawan dengan sideline ke apa ke kan. Mungkin dia ingat benda ni satu benda yang bagus, Tapi sebenarnya kalau untuk orang baru, saya cakap terus terang dekat sini anda tidak digalakkan untuk ambil nombor telefon sideline. Anda tidak digalakkan begitu. Dia ada pro and con dia. Kenapa Datuk Desmond dah rangka rules yang macam ni, dia ada sebab dia. Okey, contoh. Okey, untuk FBO yang baru-baru, kita panggil dia belum dia baru nak bermula lah. Banyak benda lagi yang dia tak tahu kan. So bila kadang-kadang dia tak refer upline. Dia refer pada sideline. Itu satu benda yang tak betul juga. Bila you refer sideline, mungkin sideline ni dia pun baru belajar. Jadi dia tidak bagi satu benda yang kita panggil info yang tepat. Kan? Jadi kita ya ke macam tu Jadi tak boleh macam tu. Kadang-kadang lain leader ni lain dia punya, dia ada sedikit beza dari segi teknik semua kan. Jadi kalau boleh go up dulu. Go up, pergi pada upline yang aktif. Cari upline yang aktif untuk you bertanya apa saja kemuskilan. And then satu lagi, kenapa untuk orang baru terutamanya yang network baru nak start apa semua okey, kita sangat mementingkan rules ni. Okey, ada
Macam mana cakap, sebab dia pun berlaku juga dalam rangkaian. Banyak network yang berlaku benda ni. Contoh, hari ni dia berniaga forever. Okay, hari ni dia berniaga forever. And then dia baik dengan satu subline ni lah, satu subline. Subline ni pun forever juga contohnya. Okay, contohnya. And then tiba satu masa, kita tak tahu hati orang, tiba-tiba kawan kita tadi tu, dia pergi buat benda lain. Dia pergi buat bisnes lain. Contohnya, dia pergi buat bisnes lain. You rasalah kawan tadi tu, yang pergi buat bisnes lain tu, dia akan cari siapa untuk join the business. Cuba jawab. Dia akan cari siapa? Ke tak faham penceritaan tu? Cari kita yang baik dengan dia. Ya, betul. Faham tak? So benda ni kalau you tak jaga network you daripada awal, you tak jaga, you tak tegaskan rules ni, okay? So tak mustahil network kita boleh hilang. Boleh hilang. Dia akan cari subline untuk join business dia. Faham maksud saya? So that's why kita kata sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif ni, you kena tahu, bukan kita tak bagi berkawan, tapi you kena tahu bezakan benda yang positif dengan benda yang negatif. Macam tu. Dan benda yang tadi kalau ikutkan ada slide ni kan Wan, ada slide yang pasal energy tu kan. Okay, so energy kita untuk bisnes ni dia mesti berapa ratus ke atas, berapa ribu ke atas. Ada slide yang tu tak Wan? Dia punya scale tu. Tak ada kan? Nanti saya cari. Okay, so dalam bisnes kita nak benda yang positif saja. Benda yang positif saja. So you kena cari kawan-kawan yang positif supaya you punya energy sentiasa high. Dia bukan dekat lower peak. Dia bukan dekat bahagian bawah sekali. Okay, so mesti nak kena energy tu nak kena mesti nak atas. Mesti momentum kena high punya. So kalau you kawan dengan orang yang negatif, hari-hari you dengar benda yang negatif, kita nak berniaga macam mana? Okay? Boleh faham Alright. So yang nombor 3 tu ada 4 poin sebenarnya. Yang rules nombor 3 ada 4 poin. Jangan berfikir negatif, jangan beremosi. Yang ketiga, berfikir positif. Yang keempat, lihat kepada apa yang anda ada. Okay? So semua ni Haji Azwan dah share dah tadi. Okay, ni dia. Consciousness level. Okay? Ini yang kita panggil power dengan force. So kalau kita nak sentiasa energi kita dekat atas, kita punya level kita mesti 200 above. 200 ke atas. So let's say dekat sini you asyik dengar benda-benda yang tak bagus, okay, kita berkawan dengan kawan-kawan yang negatif, okay, memang kita punya energi akan bawah 200. Tak payah berkawan dengan orang negatif lah. Contoh kalau kita bergaduh suami isteri pun sekalipun, ataupun kita ada nak marah-marah anak contohnya, pun akan melemahkan kita punya energi. And then nak pergi pula jumpa orang ni, nak pergi jumpa prospek, nak buat presentation, nak buat demo, nak bentang plan, tapi dalam keadaan kita nak marah-marah, dalam keadaan kita tengah energi tak betul, you rasa boleh close tak? You rasa boleh close tak prospek? You boleh cerita, you boleh bentang plan dengan senang hati tak? So kena jaga-jaga dengan level energi ni. Okay, so itu yang sangat penting. Untuk rules nombor 3 ni, dia berkaitan dengan apa tu, ni level of energy ni. Okay, ini yang untuk rules nombor 3. Jangan beremosi. Ini pun saya nak pesan juga. Emosi ni dengan upline, dengan downline sama. Sebab bisnes kita ni, kita berurusan dengan orang, dengan orang. So downline bukan aset kita. Downline bukan aset kita. Nanti siapa-siapa yang dah duduk dekat level manager dia akan faham apa maksud downline bukan aset kita. Okey? Cuma satu, kalau mungkin macam mana cakap, bila kata emosi ni, semua orang ada emosi dia. Cuma kita kena tengok jangka masa panjang. Kalau you nak emo sangat dengan you punya upline ataupun downline, kita nak berniaga macam mana? Betul tak? Kita nak berniaga macam mana? Jadi kena cepat-cepat coolkan balik diri, okey, cepat-cepat memaafkan dan teruskan bisnes. Teruskan bisnes. Okey, dan sentiasa berfikir positif. Okey, dekat sini
saya ada satu challenge lah yang nak buat untuk you all. Okay, kita panggil 21 days mental diet. Type dekat situ, type dekat ruangan chat room tu, 21 days mental diet. Saya nak semua yang datang malam ni, okay, you boleh buat challenge ni. Simple je challenge ni. Okay, type dekat situ 21 days mental diet. 21 hari ni. 21 hari. Okay. Apa yang you nak kena buat ni dekat sini? Okay. Sebab kita nak berjaya, betul tak? Kita nak berjaya bulan ni dah berapa hari bulan dah? Ini dah 17 hari bulan. Berapa hari lagi nak habis untuk bulan Mei? Semua pun masih lagi orang kata teragak-agak. Mungkin makan lemang banyak sangat ni, makan rendang banyak sangat ni kan. Okay, semua belum panas lagi tau. Okay, so you start dengan 21 days mental diet. Okay, first apa tau? Dalam masa 21 hari ni jangan fikir negatif. Boleh tak? Dalam 21 hari ni no negativity. Jangan fikir positif, jangan fikir negatif. Boleh ke boleh? Kalau boleh bagi satu kat saya. Jangan fikir langsung yang negatif. Jangan fikir langsung. Siapa yang nak berjaya, yang ni kena buat dulu ni. Kena buat. Ajak satu tim. Okey, ajak satu tim malam ni. Okey, try buat 21 days mental diet ni. Dalam masa 21 hari ni, jangan fikir negatif. Jangan marah-marah. Kat mulut pun jangan ada negatif. Okey, elakkan berkata-kata yang negatif. Cut teruslah. Cut terus yang negatif tu. Try 21 hari ni. Saya tahu dalam bulan ni banyak sangat cabaran, banyak sangat orang kata ujian demi ujian yang benda-benda yang negatif sangat banyak sampai kita serabut, sampai kita tak nak fikir, sampai kita rasa macam aku dah tak nak dah berniaga. Ada yang akan rasa macam tu. Okey, siapa yang ada rasa macam tu bagi 3 kat saya. Rasa macam stuck, tak tahu nak buat macam mana. Siapa yang ada rasa macam tu buat bagi 3 kat saya. Okey. So cuba dalam masa 21 hari ni, start daripada malam ni, First, jangan fikir langsung apa sahaja yang negatif, elakkan mulut kita pun cakap benda-benda yang negatif, dan setiap pagi cuba cari apa-apa sahaja sumber bacaan, quotes ke motivation, quotes tentang motivasi, tentang development. Okey, cuba cari setiap pagi dan baca. Kisah inspirasi, cuba cari satu. Setiap hari tu, setiap pagi tu bangun, you cari satu kisah yang boleh inspire you. Macam tu. Itu yang kedua. Okey, itu yang kedua. First tadi saya kata dalam masa 21 hari tak nak fikir dah apa je yang negatif. Okey, mulut pun tak nak sebut apa dah yang negatif. Yang kedua, setiap pagi you bangun tidur, you cari something, benda yang you rasa inspired. Okey, you baca quotes, you baca apa-apa yang you rasa benda tu boleh bagi semangat pada you. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, setiap hari, setiap pagi juga cari satu ayat Al-Quran. You buka tafsir Al-Quran, you cari satu ayat. Okey, you baca satu ayat setiap pagi. Sekali dengan terjemahan. Setiap pagi. Selama 21 hari ni. Okey, dalam bulan puasa tu mungkin dah ada yang dah katam, yang kita panggil tadarus. Okey. So continue. Bangun pagi, okey, cuba cari satu ayat dalam Al-Quran setiap hari. Okey, itu yang nombor 3. Okey, and then dalam 21 hari ni yang keempat ni yang dah last dah. Apa yang you baca, apa yang you rasa boleh motivate orang, itulah yang you share dekat team ataupun dekat media, dekat Facebook you, dekat personal Facebook. Kita dah tahu benda tu inspire untuk kita. Kita dah tahu benda tu bagus, kita boleh bagi semangat kat kita. Okey, kita share. Kita share knowledge yang kita dapat tu, ataupun mungkin ayat yang you jumpa dalam tafsir Al-Quran tu you boleh terjemahkan dengan sangat baik, guna gaya bahasa you boleh share dekat you punya personal Facebook. Okey? So siapa yang faham apa yang saya cakap ni, bagi 6 dekat saya. Kenapa saya minta you share? Sebab bila you baca kisah-kisah yang boleh inspire you jumpa quotes, motivation quotes ataupun personal development yang you rasa bagus untuk diri you. Okay, bila kita share balik dekat team ataupun pada kita punya Facebook personal,
okey, kita akan dapat 100% ilmu tu. Mana kita akan dapat macam mana nak cakap kita dapat apa yang kita baca, apa yang kita belajar tu 100% dapat kat kita. Macam tu. Okey, cuba listkan dekat chat room tu 4 perkara yang saya cakap tadi. Ada 4 perkara dalam 21 days mental diet yang berkait dengan rules nombor 3, jangan berfikir negatif, jangan beremosi, okey, berfikir positif dan lihat kepada apa yang anda ada. Ya, bagus. Terima kasih kepada Kak Idah. Okey. First kali saya kata apa? Dalam masa 21 hari tak nak fikir negatif. Okay, cut terus negativity. Saya nak semua AHT start malam ni you healing. Apa je yang you rasa stuck, you rasa tak tahu nak buat apa-apa, you rasa serabut, banyak sangat benda negatif masuk kepala. So buat 21 days mental diet ni. So jadi orang baru, jadi orang baru. So you nak jadi orang baru, semua negativity, semua benda yang you rasa tak best, you kena buang dah. You kena buang. Jangan simpan-simpan. 21 hari, cuba. Mulut pun tahan cakap daripada benda-benda yang tak betul dan cuba tahan marah dalam 21 hari ni. Okay. And then yang kedua saya kata apa tadi? Setiap pagi carilah apa-apa kisah yang boleh inspired dan juga motivation quotes ataupun apa you nak tengok YouTube kisah, ikutlah. Asalkan benda tu bagus, positif untuk you. And then betul yang ketiga, bangun pagi tu carilah satu ayat Al-Quran. Macam saya memang sebelah katil saya, dekat sebelah meja saya memang ada tafsir, ada Al-Quran, tafsir Al-Quran ada dekat sebelah. Setiap pagi memang kita akan buka cari satu ayat. Okay. And then yang nombor 4, apa yang kita dah baca tadi, apa yang dah boleh motivate kita tu kita share. Okay, itu yang saya nak minta you all buat dan sampaikan kepada team member. Ajak team member buat terus malam ni. Kita nak semua orang akan bangkit untuk bulan Mei. Okey? Boleh semua? Kalau boleh bagi satu kat saya. Okey, alhamdulillah. Okey. Saya dah rasa roh daripada you all semua tau. Tadi saya tak rasa lagi. Tadi saya rasa macam dia punya vibration tu dia macam tak capai apa yang saya nak. Ni saya dah rasa sikit-sikit. Dah mari dah ni. Dah rasa dah sikit-sikit. Aduh, hai Allah. Okey. So, saya tengah mencari seseorang dekat sini. Sekejap ya. Ada masa sikit lagi sampai 10.30 kita off ya. Okey, saya nak jemput, ada tak Ustaz Firdaus kat sini? Ustaz Firdaus ada tak? Kalau ada, Ustaz boleh onkan mikrofon tak? Ada. Ada. Okey, mana ya Ustaz? Sekejap no. Mana saya mencari nama Ustaz ni? Ni Ustaz Firdaus kan? Ipoh Taiping kan? Ya, Ustaz Firdaus Taiping. Okey, semua nak tak dengar sharing daripada Ustaz Firdaus? Kalau nak bagi 3 kat saya. Ini terkejut-terkejut ni, mesti Ustaz pun terkejut ni. Don't worry Ustaz, saya tak ada tanya soalan pelik-pelik. Okey. Alright. Okey, saya pun tak kenal sangat dengan Ustaz ni. So saya minta malam ni Ustaz kenalkan diri pada semua AST malam ni, dan saya teruja dengan sharing daripada Ustaz semalam waktu slot champion bersama dengan CBM Cikgu KB. Okey. Untuk pengetahuan semua okey. Ustaz Firdaus, saya interview lah, senang Ustaz. Saya interview. Okey. Ustaz join Forever ni bila sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya join Forever mula-mula dalam hujung bulan 1 rasanya. Tak, bulan 2. Dah masuk bulan 2, maksudnya bulan 2 tu Ustaz VIP member bulan 2 lah kan? VIP member bulan 2. Bulan 1 tu saya guna produk rasanya, jadi ahli guna produk bagi kat mak saya sebab mak ada masalah jantung tersumbat, lepas tu makan okey, lepas tu terus grade VIP. Okey, Ustaz join VIP tu one shot 1,700 ataupun runcit-runcit? Runcit, bermula dengan RM90.
bermula dengan RM90. So nak sampai kepada VIP member tu, adakah Ustaz menggunakan duit sendiri ataupun dengan menggunakan teknik selling? Ada yang guna duit sendiri sebab nak bagi dekat mak. Yang selebihnya tu selling lah. Okey, selling lah kan. Maksudnya Ustaz guna others people money, betul? Betul. Capai VIP. Okey. So yang kedua saya nak tanya Ustaz, bulan 3 saya tengok dekat FLP 360, okey, Ustaz ada buat 30 sisi aktif sisi pada bulan Mac. Okey semua. Bulan Mac kita belum start lagi booster plan kita belum start booster plan lagi pada bulan Mac. Dan tahniah untuk Ustaz sebab bulan Mac tu Ustaz achieve 30 sisi aktif sisi dan distributor sisi tak silap saya 27 sisi. Berapa VIP sebenarnya bulan Mac tu Ustaz? VIP bulan Mac saya tak ingat lah, tapi rasanya 7-8 ke? Saya pun tak pasti, tak apa ingat. Okey. 7-8 tapi maksudnya ada novice yang membeli jugalah kan? Novice banyak novice banyak. Novice yang ramai membeli. Okey. Kalau ikutkan dalam 27 active CC tu, 27 distributor CC, kalau kita kira ikut bilangan VIP sekitar 13 orang tau Ustaz. Sekitar 13 orang kalau kita kira solid VIP lah. Tapi kalau Ustaz kata 8 orang VIP, so 8 darab 2 dah 16. Okey, dan mungkin the rest tu belian daripada novice, novice. Okey, Ustaz boleh share tak dengan mereka bulan Mac tu berapa income? Masa tu baru AS baru AS. Berapa income? Alhamdulillah bulan Mac tu dapat lebih kurang 5,600 lebih kurang lah. Bukan lebih kurang, lebih lah 5,600 something macam tu lah. 5,600 something bulan Mac, masa tu belum lagi booster plan dan masih lagi berpangkat AS. AS kan, betul Ustaz kan? Maksudnya dalam bulan 3 itulah Ustaz baru supervisor, betul? Bulan 3 tu pun tengah-tengah, bukan awal. Tengah bulan baru jadi supervisor. Tengah bulan. Okey, tengah bulan jadi supervisor. Okey, supervisor dah tengah bulan. Maksudnya CC tu separuh masa AS dan separuh lagi dah supervisor. Nampak tak? Bestnya Forever Living ni pangkat dia naik terus tau. Walaupun belum habis bulan. Okey, faham Pangkat dekat Forever Living dia bukannya kira 30 hari bulan closing month April baru you supervisor. Tidak. Nampak? Itulah bestnya marketing plan Forever. Contoh 15 hari bulan you achieve 25 sisi. 2 bulan berturut-turut. Esoknya tu 16 hari bulan terus status tukar kepada supervisor dan belian selepas 15 hari bulan you sudah entitled 38%. Nampak tak? Best ke best marketing plan Forever? Kalau best bagi 3 kat saya. Bagi 3 kat saya. Okay? So you kena tahu walaupun baru AS tapi masih boleh earn income dekat Forever. Okay Ustaz. Bulan 3 saya notice Ustaz CC Ustaz lebih 30. Tak silap saya dalam 37 ke 35 macam itulah. Group CC, total CC. Alamak, sorry Diana, aku dah terlebih siasat pula downline kau. Sorry. Okay. So bulan April kita dah start booster plan. Okay, booster plan. Dan saya tengok Ustaz punya distributor CC bulan April 15 CC lebih. 15 CC lebih. Betul Ustaz? Betul. 15 CC. Okay, kalau ikut kepada CC tu ada penurunan lah. Ada drop lah sikit compare to March. Plus April tu Ustaz memang dah solid supervisor lah. Memang dah supervisor lah maksudnya. Berapa income bulan April? Income bulan April 5,200 lebih. 5,200 lebih. Okey, Ustaz boleh share tak kat sini? Apa yang Ustaz rasa tengok income March dengan April? Yang terkejutnya sebab sale bulan April memang jauh beza lah dengan bulan Mac. Bulan Mac banyak, bulan April sikit, tapi
income dapat juga cecah 5,000 lebih. Kira lebih kurang lah dengan apa bulan 3 punya income. Jadi bila tanya Cikgu Diana kenapa upline saya lah tanya kat Cikgu Diana kenapa sale saya bulan ni drop tapi dapat lebih kurang 5,000 lebih juga. Dia kata ni lah lebihnya plan booster plan ni lah. So Ustaz ada buat calculation sendiri tak? Agak-agak masa bulan April tu berapa income kalau ikut Ustaz punya kiraan lah. Kalau ikut saya ingatkan dalam 3,000 lebih. Dalam 3,000 lebih. Ha. So sepanjang Tapi congak-congak je lah. Saya bukan kira betul-betul, saya congak-congak je lah. Okay. So apa yang Ustaz nampak selama 3 bulan Ustaz dekat Forever? Bulan 1 jadi pengguna saja dan bulan 2 baru Ustaz serius sampailah bulan 5. Apa yang Ustaz boleh share dengan yang hadir malam ni? Yang saya nak share-nya, kalau kita yang dah hadir dalam Forever ni buat betul-betul sebab bisnes Forever ni memang lain daripada yang lain. Sebab saya sebelum masuk Forever ni memang saya berniaga macam-macam dan saya dah jadi stokis kepada 7 benda lah, 7 item, 7 barang. Saya bukan ejen, bukan dropship, saya jadi stokis. Tapi saya tak pernah dapat untung sebanyak ni lah. Sebagai perkongsiannya dalam tempoh 3 bulan ni saya punya income dah cecah 13,000 lebih. Dalam tempoh 3 bulan saja. Jadi sangat-sangat berbaloi sebab modal daripada RM90 Allah Ta'ala bagi banyak pula. Sebab best dekat Forever ni kita bantu orang untuk sihat, kita boleh ada duit lebih, kita boleh share dengan orang lebih. Jadi alhamdulillah lah sebelum ni berniaga macam-macam, nikmat memberi tu sikit lah, kita boleh bagi sekadar. Tapi bila dah masuk Forever ni kita boleh share rezeki kita lebih, alhamdulillah lah. Jadi walaupun kadang-kadang duit kita cukup untuk keluarga kita kena fikir untuk lebih sebab kita nak bantu orang lain juga. Itulah di Forever lah yang boleh dapat semua tu. Saya dah buat macam-macam, berniaga macam-macam, stokis pun dah macam-macam. Tapi alhamdulillah di Forever ni nampak peluang yang sangat cerah sebab Forever ni yang pertama yang saya suka, walaupun kita punya pangkat rendah tapi kita boleh dapat sebab Cikgu Diana selalu cakap kat saya supervisor tapi gaji dah macam manager macam tu lah. Jadinya bagusnya sebab kalau kita kerja lain, contohnya kita kerja dia ada gaji had maksima, maksudnya kau pangkat kau itu takat tu je gaji kau. Tapi di Forever ni walaupun kita pangkat rendah tapi bila kita usaha lebih kita akan dapat. Jadi apa yang kita usahakan kita akan dapat di Forever. Itulah yang menarik di Forever ni. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Jadi apa yang bila Ustaz start untuk buat jumpa orang untuk buat prospecting, apa yang Ustaz cerita? Apa yang selalu Ustaz share lah? Kebiasaannya saya dapat inspirasi masa saya tengok sharing daripada Ustaz Din. Ustaz Din cerita tentang demo. Jadi masa tu memang tak habis dengar lagi sharing Ustaz Din tu. Saya terus PM Cikgu Diana saya nak set demo. Jadi memang lepas dapat barang demo tu, lepas tu pula Cikgu Diana pun sebelum saya dapat barang tu pun Cikgu Diana bagi dia punya dulu set demo dia kat saya. Sebelum saya dapat set demo saya sendiri, dia bagi kat saya. So memang masa demo tu lah yang banyak membantu sampai dapat banyak nervous lah. Nervous dan VIP sebab saya buat demo tu. Lepas tu yang saya cerita lagi berkaitan dengan masa depan lah, sebab business Forever ni satunya dia tak turun pangkat. Yang tu yang kebanyakannya orang akan tertarik lah. Kalau macam yang lain tu kena maintain point lah apalah. Kalau macam kita ni dah VIP lah sampai bila-bila. Kalau dah supervisor lah sampai bila-bila. Yang tu lah yang selalu saya ulang-ulang lah. Jadi saya sebut kalau kata kita dah buat kita dah dapat VIP, so akan datang bila kita
ada masalah ke, kita dah tak ada kerja apa-apa ke, kita boleh mula dengan Forever juga. Walaupun tak perlu nak modal banyak, kita dah boleh terus dengan VIP. Jadi lepas tu saya ada file. Dalam file saya tu memang maklumat Forever apa semua memang saya simpan lah dalam file. Sebab bila ada file ni orang akan nampak yakin sikit lah dengan kita punya Presentation. produk kan. Kita Saya punya nampak kat Facebook Ustaz. Ustaz dia pegang file. Saya teringat file macam ni. Saya teringat masa dululah masa join bisnes yang lama dulu. Memang dia orang guna file. Dia orang print masuk dalam clear file tu, tunjuk satu-satu. Saya perasan file yang Ustaz pegang tu. Alhamdulillah tu orang kata salah satu effort lah. Memang saya print yang semua yang apa dalam Facebook juga. Maklumat-maklumat dia semua ada dah. Cuma kita print je. Lepas tu masukkan dalam file. So orang akan nampak lebih yakin. Itu je lah. Lepas tu saya bentangkan cerita pasal kebanyakannya kalau berkaitan dengan modal modal tu jarang lah nak cerita berkaitan dengan terus RM90 tu. Bila dah dia setuju baru kita cerita tentang RM90 tu. Jadi biasanya kalau beli 2 item ni tambah RM40 dah dapat keahlian seumur hidup. So bila dia dah setuju macam tu baru kita terangkan balik sebenarnya yuran dia RM90 tapi dapat voucher macam itulah. Tapi yang menariknya bila kita kata sebab kalau RM90 tu orang nampak besar. Okey. Jadi Ustaz twist macam tu. Twist dulu dengan belian produk dia. Okey, faham. Kalau beli 2 barang ni tambah je RM40 terus keahlian seumur hidup. Dapat 5% seumur hidup. Jadi biasanya macam itu depa pun okey tapi bila letak yuran RM90 depa dah macam banyaknya RM90 tak apalah saya beli je lah. Dia biasa macam itulah. Diorang sayang nak keluar RM90 tu. Tapi bila dengar RM40 tu okeylah RM40 kan. RM40 lepas tu voucher pula RM40. Okeylah macam tu. Okey. So dapat tips semua. Kalau dapat tips bagi satu kat saya. Sedikit sebanyaklah sharing daripada Ustaz Firdaus malam ni. Terima kasih banyak Ustaz. Ya sama. Sudi sharing lah ni. Sebab mengejut. Tak apa, kita memang suka yang terkejut-kejut. Baru kita jumpa star. Gitu. Malam bila dia berani nak bersuara tu, dah kira alhamdulillah syukur banyak-banyak dah. Terima kasih banyak Ustaz dan bantu doakan kita semua dekat sini berjaya dekat Forever Living dan alhamdulillah lah slot bersama Ustaz Din slot bersama Ustaz Din tu dapat orang kata beri satu suntikan kepada Ustaz. Nampak semua sangat penting demo. Demo memang sangat penting. Jangan tinggal demo. So yang mungkin dah lama-lama dah tak buat demo tu, okey, kena beraksi semula dengan kita punya alatan perang. Kita punya senjata perang tu. Set demo tu kita punya senjata senjata perang kita. Okey. Boleh okey. So saya nak open sekejap dekat sini kepada semua leader-leader AS team yang mungkin you all nak bagi ucapan raya dekat sini. Saya siapa leader yang nak bagi ucapan raya pada yang datang malam ni, on je mikrofon. Okey. Siapa dulu ni? Siapa dulu? Cikgu Ayu, saya nak cakap dulu. Okey, dipersilakan Diana. Mana nama Diana? Okey. Tapi saya tak on video, line saya tak stabil. Oh ya ke? Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Tahniah yang mana kekal sehingga 10:30 malam. Dah sejam setengah kita kelas malam ni. Okey, saya sebelum saya nak wish selamat hari raya, saya nak tambah sikitlah yang Ustaz Firdaus tu. Okey, Ustaz Firdaus tu sebenarnya dia pernah dikatakan menjadi ahli dulu sebenarnya bulan 10 2020. Tapi saya ni jenis tak puas hati. Saya tak puas hati bila mana dia ada minta nak beli ubat gigi dengan saya. Saya kata, okey Ustaz, bagi saya nombor ID. Saya kata macam tu kan. Dia tak boleh bagi nombor ID, dia tak ada. Jadi saya kata cuba tanya leader ke kan, tengok dalam email kan. Tapi semua tu tak ada. Jadi saya dah tahu macam tu, saya pegang lah. Saya pegang dan saya check dalam sistem, memang tak ada. Jadi mana-mana siapa-siapa lah yang buat sharing, dia kata pernah jadi ahli ke,
check dulu dia punya IC betul tak ahli, sebab tak semua sebenarnya. Saya dah jumpa hampir 4-5 orang lah leader diorang tak daftarkan ahli. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk kita check benda tu. Mungkin tu adalah rezeki kita. Jadi saya jumpa dengan Ustaz sebab pizza. Saya order pizza dengan dia. Dan dia hantar kat rumah dan dia beritahu dia pun ahli forever sebab nampak botol aloe vera kat pagar rumah saya lah. Tapi saya tak puas hati sebab dia kata pernah ahli, jadi saya check keahlian tu. Jadi untuk mana-mana lah yang mana dah buat sharing, dah jumpa kata ahli kan, you check dulu dapatkan kepastian. Bina repo kan, insyaAllah kalau rezeki tak ke mana. So tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Firdaus sebab boleh capai ke tahap ni. Walaupun pada awalnya salah satu sebab dia takut nak jual forever sebelum ni sebab terbaca tentang aloe vera di satu page yang suka aloe vera. Tapi saya bagilah apa sebenarnya yang ada kat forever ni, macam mana produk semua kan. Jadi kita ni sebagai ejen, sebagai pengedar yang sah, kita kena confident, kena yakin macam mana aloe vera ni boleh bertahan sampai 43 tahun. Jangan bila prospek kita tunjuk orang duk ban produk kita pun jadi macam ya ke? Tak apa macam tu. Jangan tunjuk ya ke? Jangan tunjuk macam tu. Kita berikan fakta kita lah sebab kita dah pegang kukuh kan 3 roda tu. Jadi kena pasak dalam diri kita betul-betul forever ni memang terbaik. Tu untuk saya share kepada yang mana-mana barulah yang mana pergi sharing dapat untuk penolakan daripada prospek kan. So saya di kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli forever dalam AS team, daripada semualah daripada atas kan, daripada kepada Cikgu Ayu, Cikgu Syah, selamat Hari Raya, maaf zahir batin sekiranya ada sepanjang perkenalan ni yang tutur kata saya terkasar bahasa ke tersilap bicara, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya juga ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada CBM Cikgu KB, upline saya yang membimbing saya daripada 2019 hingga ke saat ini. Terima kasih. Ketuk saya, bimbing saya, insyaAllah saya akan follow dan absorb apa yang akak bagi tahu kat saya. Dan untuk semua, selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita dah raya, jadi kita kena double up gear untuk closing untuk main ni. So all the best semua, selamat Hari Raya. Okey, terbaik. Terima kasih banyak-banyak Diana. Okey, so siapa lagi next leader? Mungkin boleh ucapan dan bagi sikit kata-kata semangat untuk Amazing May. Siapa? Kita nak jemput dekat sini. Siapa ni? Ada ramai ni manager kat sini. Boleh on mikrofon. Okay, saya cakap. Okey, persilakan Eagle Manager Ash. Lama tak dengar suara ni. Okey. Okay, kejap Boleh. Kita selamat Itu dia gambar baju raya. Selamat raya. Ya. Cantik rumah raya. Ya, saya pindah. Boleh. Okay, sorry, bergema. So kena pasang laptop sebab laptop dua sebelah-sebelah. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah hari ni kelas best. So untuk pembukaan
hari kita ni memang best lah tajuk ni, rules 1 2 3. Terima kasih Haji Azwan, Manager Haji Azwan. Lepas tu terima kasih kepada MC. Lepas tu terima kasih juga kepada Cikgu Ayu bagi lagi semangat lagi kan. Memang power lah. Cikgu Ayu bagi talk rules 1 2 3, bagi up sikit. Up. Okay. Tahniah. Alright. Tak nak cakap banyak-banyak. Saya nak cakap selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua yang hadir pada malam ini, dan minta maaf banyak-banyak kalau saya ada silap salah, terutama sekali kepada Cikgu Ayu dan Cikgu Syah, tuan rumah kita ni, dan juga kepada upline saya, CBM Syarul, CBM Abang Syarul, dan kepada semua sideline dan juga teammate saya, kepada rakan kongsi semua, minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah. Kita kosong-kosong. Untuk Amazing May ni, jom cepat-cepat bakar lemang dah settle. Kita bakar lain pula, bakar lemak. Alright. Okay, assalamualaikum semua. Okay. Salam. Terima kasih Ash. Okay, next leader cepat. Kita nak bagi orang kata api-api sikit pada semua ni Amazing May. Okay, siapa? Ni anak-anak buah nak dengar suara ni. Jangan malu, jangan segan. Kita ada ramai ni. Kan saya nak petik nama. Kan nak saya petik nama. Saya petik nama kena cakap . Boleh? Petik nama boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dulu nak kena petik. Sebelum kena petik, dia gugur dulu. Slow. Okey, dia dah gugur dah. Okey, di perbatasan ni cepat. Abang Syarul on video. Okey, kita tunggu baju raya Abang Syarul malam ni. Bukan. Tahun ni tak ada baju raya. Ni semua baju kerja yang kita recycle. Alhamdulillah. Mana Abang Syarul punya ni? Okey. Alright. Nampak baju raya macam tu baju raya. Okey, assalamualaikum semua. Maaf hari ni tak pakai songkok sebab songkok dalam kereta. Okey, so saya CBM Abang Syarul daripada Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin untuk semua ahli keluarga AS Team Ayusha, tak kira di mana anda berada, sama ada di Sabah, Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia. Terutama sekali untuk leader saya, Cikgu Ayu dan juga Cikgu Syah di Kuantan. Dan juga untuk semua rakan kongsi FLP Team Syarul Azlin, teristimewa untuk semua sideline AS Team yang sama-sama membesar bersama saya sejak tahun 2015, dan saya sangat happy dengan kelahiran baru. Ada yang join selepas saya 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Tapi rasa macam dah lama kenal, rasa dah lama kawan, sebab dekat AS Team ni familyhood dia sangat best, dia punya friendship sangat best. So of course di hari raya ni Abang Syarul rindu dekat semua. So maaf zahir dan batin jika Abang Syarul ada buat salah dekat semua, sama ada disedari ataupun tidak, terutama sekali sewaktu Abang Syarul buat sharing ataupun coaching. Kadang-kadang kita jadi speaker ni, kita cakap pakai skrip, pakai guideline, tapi ada bahasa-bahasa yang keluar secara langsung yang kita rasa sesuai untuk kita cakap on air tapi tak disenangi ramai ataupun ada yang terasa hati, bukan dengan sengaja. So Abang Syarul minta maaf sekali lagi kepada semua. So semoga semua lisan yang saya kongsi selama ini bermanfaat kepada semua. Semoga itulah jadi sedekah saya kepada semua, dan minta semua adik-beradik di AS Team untuk doakan Abang Syarul panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, supaya boleh terus belajar dan boleh terus hidup. Sebab tadi CBM Azwan dah bagi tahu, kalau tak tambah ilmu, kalau you stop learning, you will die.
Kalau tak belajar, you akan mati. Okay, so saya akan terus belajar dengan niat Bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala untuk berkongsi kepada anda semua AS Team dan keluarga besar Forever Living Product International. Okay, so di kesempatan ni juga Abang Syarul nak doakan semua dalam AS Team, sama ada yang tengok live ataupun yang tengok rakaman, terus sukses di Forever Living, terus buat Forever Living walaupun anda rasa slow, walaupun anda rasa tak berjaya macam orang lain, tak apa, sebab dekat Forever Living tak ada orang yang gagal kecuali orang itu berhenti. Okey, itu saja sedikit ucapan Hari Raya daripada Abang Syarul live daripada New York. Okey. Okay, bye. Sampai kita jumpa lagi dalam next vlog, sebab rasanya ni first time kita buat ucapan raya di Zoom. Kan? Okay, so sampai kita jumpa lagi dalam next class, insya-Allah ada surprise coaching daripada 4 CPM anda tak lama lagi. So berita baru yang akan dikongsikan pada tarikh yang seterusnya oleh PCM Cikgu Ayu. So nantikan kelas istimewa bersama CBM AS Team dengan tajuk yang sangat special. So see you guys. Berhati-hati di jalan raya. Sekarang ni COVID, so kita berhati-hati dengan SOP. Okay? Assalamualaikum. Salam. Nak reveal tak tajuk tu kat sini ke belum lagi? Belum lagi. Kita lagi, buat eksklusif lepas semua CBM dah sepakat pilih tajuk dan juga tarikh. So kita survey dululah siapa yang nak yang semangat nak. Oh ya, okey. Kepada sesiapa yang berminat nak attend kelas percuma eksklusif bersama 4 CBM AS Team dengan 4 tajuk baru, okey, tolong bagi 4 dekat chat room. Laju tu. Okey, Alhamdulillah. Cukuplah 4 orang je nak dengar. Cukuplah. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah nantikan announcement seterusnya daripada leader kita Cikgu Ayu. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okey, so ni quote satu nak bagi tahu. Dah berapa kali kau gagal? Dah berapa kali kau gagal? Check balik. Dah berapa kali kau gagal? Cuba lagi, cuba lagi, teruskan perjalanan, mungkin itu gagal yang terakhir. Gitu bagi. Okey. So, Asma ada Asma? Okey, Asma sikit ucapan untuk semua. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Pagi. Alhamdulillah. Asma nak ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf zahir dan batin atas salah silap sama ada disedari dan atau tak disedari lah. Untuk semua keluarga Esteem, insya-Allah raya pun dah habis. Sekarang pun kita dah puasa 6 kan. Raya 1 Syawal je. Raya Melayu lebih-lebih ni. Allah, kita teruskan berjuang. Minggu ni hari Senin pun dah start. Ada beberapa hari lagi untuk kita tengok balik kita kat mana kan. Sebab masa makan lemang tu lupa lah So insyaAllah. Lupa satu sisi dah siap ke belum? InsyaAllah kita sama-sama bersemangat, terus semangat untuk bulan Mei ni lah, insyaAllah. Amin. Saya nampak buku cash flow kat belakang. Kenapa Asma tak nangis? Ada. Allah. Asma kena nangis. Asma kena nangis ucapan raya. Itu kalau yang tak dapat balik kampung. Okey, tu je lah. Kau jangan buat Ash nangis. Tak sabar untuk kelas CBM yang akan datang. Yes. Okay. Barulah semangat CBM nak buat kelas. Baru semangat nak CBM nak buat coaching ni. Okey.
Okey, terima kasih semua. Okay, sama. Okey, setiap hari, setiap detik, selagi kau masih boleh bernafas, selagi itulah kita ada peluang untuk terus kita perbaiki hidup kita. So, jangan putus asa. Satu orang sharing raya, satu quotes untuk korang. Ingat 21 days mental diet, okey? Bermula sekarang. Okey. So, saya persilakan Manager Suryani. Manager Suryani, mungkin ramai yang belum kenal lagi Manager Suryani. Okey. Kak Su, boleh on mikrofon? Suryani. Ada tak? Ada tak Kak Su? Cikgu KB dah angkat tangan. Okey. Cikgu KB. CBM Cikgu KB. Meh, bagi ucapan raya sikit. Dengan semangat Meh. Amazing Meh. Oh, tak perasan dah raise hand. Dah lama. Dah raise hand. Aduh. Manager yang lain raise hand supaya saya panggil yang raise hand lah. Sebab cepat manager lain raise hand. Saya panggil yang dah raise hand je. Kau tahu tak raise hand tu kat mana? Klik kat situ. Okey. Okey, hai, assalamualaikum semua. Salam Aidilfitri. Maaf saya batin untuk especially upline saya Cikgu Ayu. Lama tak dengar suara kan? Lepas tu kepada seluruh rangkaian bawah KB Rich Academy, seluruh rangkaian AS team, sideline AS team dan juga semua yang ada hadir malam ni, tahniah. Dan first of all, KB nak ambil kesempatan nak ucap tahniah kepada Haji Azwan untuk kelas yang very orang kata apa, awesome. 1 hingga 3 rules kan, rules 1 hingga 3. Terbalik. Kan elok-elok aja kita dah lepas dah bakar lemang, dah makan ketupat, dah orang kata apa, dah raya sakan kan, walaupun PKP ke dapur aja, ke dapur ke depan. Jadi dah sampai masa kita kena get back dalam track kita. Kita kena get back dalam track kita. Yes, kita kena put up gear balik. Dan alhamdulillah untuk first lot kami semalam di-invite Cikgu Ayu, dan terima kasih pada Cikgu Ayu kerana sudi hadir, dan alhamdulillah hari ni ada lagi kelas, so memang best sebab setelah lama kita orang kata cuti jugalah daripada kelas kan. Jadi dah sampai masa kita kena get back balik, on track balik. Jangan bersendirian macam Haji Azwan cakap tadi. Jangan bersendirian, mesti kena cari leader. Kalau agak-agak dah lemau dan bukan leader nak menjauhkan diri ataupun tak ambil tahu, okey, kita sentiasa suka, happy kalau you all cari leader. Okay? Sebab untuk testimoni booster plan ni kita tak ramai lagi kita tak ramai sangat kumpul. So memang kita kena ambil peluang untuk Mei ni untuk jadi one of testimoni booster plan. Yang April kita dah kumpul, untuk yang Mei belum lagi terlambat untuk kita tercalon kan, one of the testimoni untuk booster plan. Macam Ustaz tadi, alhamdulillah Ustaz antara yang apply betul-betul teknik recruiting Cikgu Ayu. Oh, okey. Dia betul-betul dia enter tu betul-betul kita baru macam nak apply teknik recruiting tu. So memang KB ambil peluang bila tanya CPM Diana macam mana boleh Ustaz ni laju sangat ni, level supervisor dah orang kata apa, income manager kan. So dia memang antaranya apply teknik recruiting. Alhamdulillah untuk semua testimoni teknik recruiting dah ada, testimoni booster plan dah ada. Untuk kita semua sama-sama follow track kita balik. Kita pecahkan rekod. Nak pula bulan 5 ni adalah bulan untuk start balik Eagle Manager Retreat. Sama-sama kita fight balik, aim higher balik, dan untuk yang akan datang kita jangan fikir yang akan datang, kita buat kerja kita, jangan buat kerja Allah.
Kan? Sebab kita ni untuk bisnes ni memang kita direct rezeki kita dengan Allah Taala. So minta sungguh-sungguh, tapi jangan lupa bila dia dah bagi tu kena ingat balik. Mana yang perlu kita salurkan ke jalan yang betul. Kan? Yang paling penting kalau kita dapat 5,000, kita kena besarkan income downline kita. Yang mana nak juga 5,000. Kan? Jangan kita ada rasa sedapnya 5,000 kan. Kita cuba untuk besarkan income downline juga. So saya ucapkan selamat Hari Raya lagi sekali, dan saya minta maaf speaker AS team kalau sepanjang saya you all semua ada terkasar bahasa, terlepas bebelan kan. Orang kata apa, kita ni manusia biasa, tak ada niat lain selain daripada nak sama-sama berjaya dan berdiri di pentas dunia. Amin. So terima kasih pada Cikgu Ayu sebab invite saya untuk share malam ni. Bolehlah juga you all dengar balik suara-suara ni kan. Suara-suara leader kita ni. Bagi semangat. Kan? Lepas ni memang orang kata apa? Akan dengar selalu join kelas. Join kelas sebab kita tak ada defense system tau. Kita attack. Dalam masa PKP ni kalau kita tak boleh nak putih masuk kelas, kita tak ada defense system. So mesti ingat whole class. Okay? So, ya Haji Azwan. Panjang kan? Aduh, tak cukup semalam sambung ke hari ni. Okay, Cikgu Ayu, thank you. Alright, terima kasih banyak. So nampak tak untuk AS dan juga supervisor, memang you all punya gerak kerja adalah melebar. Melebar. So betul lah macam yang KB cakap tadi tu, teknik recruiting dan apa yang Ustaz buat tadi tu, ataupun ramai leader-leader yang dekat sini daripada peringkat awal tu, okay, dia melebar. You sebab level AS dengan level supervisor ni ada level untuk you dapat income dulu. Untuk dapat income. Sebab memang kata tipulah kalau duit tu antara lah kita panggil yang boleh buat kita semangat nak bisnes tu. Mesti bila kita dah buat, kita dapat income depan mata, mesti bulan berikutnya kita akan buat semangat lagi. Sebab kita dah dapat dah, orang kata apa tu, bukti income tu dalam tangan dah dapat dah. So AS dengan supervisor melebar. Okey, belum boleh ke dalam lagi. Nak ke dalam, nak servis ke dalam, anak cucu cicit ke bawah, AM manager. AM manager, you kena melebar dan you kena ke dalam. Tapi AS dan supervisor, gerak kerja you melebar. Okey? Dan bila you dah melebar tu, you tengok siapa yang selalu join kelas, siapa yang rajin bertanya, siapa yang nak dapat income macam kita. Yang itu you bagi perhatian. You bagi masa, you bagi punya energy pada dia. Okay, coach mereka. So jumpa leader masing-masing dapatkan modul. GEP modul. Ada. Pada leader semua ada GEP modul tu. Alright? Okay. So saya dah sampai sini saja. Tak ada leader yang dah raise hand lagi. Jam pun dah pukul hampir pukul 11, 2 minit lagi 11 malam. Okay, so kita buat untuk Mei, buat yang terbaik ya. Buat yang terbaik. Agak-agak kalau macam nak down tu, ingat balik Big Y. Ingat balik Big Y kita. Kenapa kita bermula dulu. Alright? Okay, kalau saya tengok dekat sini ada Siti Fatimah, ada Aneng, ada Kak Ida, Razlina. Ni antara leader. Ada yang nak sharing ke? Mah ada nak sharing, Mah? Ada nak ucapan raya, Siti Fatimah? Speaker belum buat ucapan raya. Oh, speaker belum lagi Okay. Belum. Okay, speaker. Azwan. Belum lagi Belum. Aduh. Rasa macam dah lepas raya lah. Rupanya tak lepas raya. Raya lagi, tak cukup lagi. Siap pakai baju raya lagi Itulah. Kena bagi cuman. Pasal saya ni kena diajar. Kalau tak diajar saya memang cloud. Ni pun orang ajar ni suruh pakai baju raya ni. Dedah cakap dia. Nampak tak? Penting kan kita kena belajar kan? Kita kena duduk dengan positif kan. Kalau tidak saya pakai baju apa? Baju tidur tau. Jangan terkejut speaker korang pakai baju tidur. Sebab ni alhamdulillah terima kasih kepada CBM Abang Syarul kita dan apa CBM Asma, CBM Cikgu Ayu. Tadi sempatlah ajar semua. Ucapan raya Okey. Di kesempatan ini saya ingin mohon ampun dan maaf banyak-banyak kepada
upline saya Asma, kepada leader saya Cikgu Ayu dan subline saya yang hebat-hebat, semualah, Abang Syarul, KB, Diana dan semualah banyak yang saya kenal, yang baru kenal, yang dah lama dan downline semua. Mungkin saya ni leader yang kasar, yang selalu cakap tegas ataupun keras. Tapi percayalah, apa yang saya cakap tu niat saya ikhlas, nak lihat semua orang berjaya. Tapi saya tak boleh nak panjang-panjang, nanti kan menitik air mata kan kantor lah kan. Tapi betul lah, benda apa yang saya cakap tu semua dari hati. Kelas ni walaupun saya tak expert pun nak cerita pasal kelas ni, tapi saya cuba yang terbaik. Jadi memang saya bagi ruang untuk Cikgu Ayu sebenarnya untuk ni, sebab dia ada gap kan, jadi banyak sharing. Jadi itulah dia, raya kita sebulan, kemaafan kita selama-lamanya. Jadi walau ada terkasar bahasa, tersilap kata, kita akan sentiasa akan tersilap, kita akan sentiasa buat salah. Tapi tak salah, kita selalu maaf, tak semestinya pada hari raya saja. Jadi ada buat salah silap, minta maaf je. Kalau malu, cakap je, tak ada masalah. Malu tu tak salah, tapi salah kita kalau tak nak ubah. Jadi malu tu sifat yang baik, yang iman. InsyaAllah kita jagalah sama-sama tutur kata kita, hati kita nak jadi orang berjaya. First kali, maafkan diri sendiri, maafkan semua orang, maafkan upline kita, maafkan downline kita, tak kira lah siapa salah. Dia salah ke, kita salah ke, siapa ke salah ke, tak kisah. Nak berjaya ubah satu perkara, maafkan. Sebelum tidur, maafkan semua orang. Sebelum tidur ni kemaafan hari raya ni tak semestinya hari raya je. Kita maafkan semua orang, maafkan diri sendiri. InsyaAllah kita bangun besok sebagai orang yang baru. Jom kita start 21 challenge. Saya sahut, semua sahut. Sahut 21 days mental diet. Yes, mesti. Yes. Okay, harap semua energy level dah tinggi ni. Kalau tidak nanti kita macam babu tu. Okay. Assalamualaikum. Nampak tak bila bercakap tanpa skrip, sedap rupanya. Sedap rupanya. Okay, kena lain kali jangan bagi skrip lah. Kau cakap je macam ni. Okay, so alhamdulillah. Okay, siapa lagi ni? Tak ada dah ya? Siapa lagi? Mah ada ke? Mah Kak Ida ada cakap? Ada nak? Kak Ida, okay ni Suri Rumah Power. Okay, persilakan manager Kak Ida. Okay, sebelum Kak Ida bercakap satu quotes untuk yang lain sebab Azwan dah cakap tadi. Nak hasil, tak boleh ada sebarang alasan. Okay, ambil quotes ni. Nak hasil, tak boleh ada sebarang alasan. Nak hasil, anda perlu cari jalan. Okay, dipersilakan Kak Ida. Okay, Assalamualaikum pagi. Pagi. Okay, saya Rafidah Sulaiman daripada Dungun. Okay, untuk leader saya, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Untuk leader Cikgu Ayu dengan Cikgu Syah. Okay, untuk manager AS team, akan kongsi dan adik-beradik AS team yang lain lah, tak kira di mana anda berada. Selamat Hari Raya. Minta maaf jika ada salah bahasa, tersilap tersilap tingkah laku, kurang disenangi. Selama kita bersahabatlah daripada 2016. Alhamdulillah. Terima kasih Haji Azwan untuk kelas malam ni. Tak ada apa kot nak cakap banyak-banyak. Ini hari raya yang kelima, dah makan banyak, jadi jangan lemah-lemah lah. Jaga diri, sebab kes makin tinggi ni kan, jadi produk imun tu mesti kita ada stok, jadi kena share lah dengan ramai kan, ambil peluang ni. Okay, lepas tu macam yang Azwan cakap tu, kita jangan bersendirian, follow leader, kita ambil tahu. Yang kalau yang tahu apa ni, yang tanya leader. Leader suka kita tanyalah. Jangan segan. Rasanya tu je lah untuk Amazing Man ni yang belum bermula tu. Jom kita mula Amazing Man. Okay. Terima kasih.
Okey, terima kasih banyak Kak Ida. Okey. Nantikan kelas Kak Ida minggu depan. Yeay. Nantikan kelas Jumpa minggu depan. manager Kak Ida InsyaAllah. hari Isnin minggu depan. Mesti nak kena join minggu depan. Tajuk, okey, kita sama-sama nantikan poster. Okey. So insyaAllah terima kasih semua. Last daripada saya, jangan lupa 21 days mental diet dan you all selitkan 5 kata-kata semangat ni setiap pagi. You selitkan 5 kata-kata semangat ni setiap pagi. Yang pertama, aku yakin aku boleh. Tulislah, aku yakin aku boleh. Baca, you kena baca tu sepenuh hati. Okey, kita sekarang saya faham, kita boleh as a leader saya boleh rasa vibration group macam mana. Okey, so kalau you betul-betul nak berjaya, you kena buat. You kena buat yang first 21 days mental diet tadi, and then yang ni yang second, kata-kata semangat setiap pagi, 5 ni you baca, you kena betul-betul kata sepenuh hatilah. Okey, first, aku yakin aku boleh. Tulis, aku yakin aku boleh. Yang pertama. Yang kedua, aku mesti buat sampai jadi. Okey, yang kedua, aku mesti buat sampai jadi. You sambunglah jadi apa? Tengok goal setting masing-masing. Jadi apa? Okey, you sambung. Masing-masing lain. Apa yang dalam hati, kehendak, keinginan tu lain. Okey? Aku mesti buat sampai jadi. Nak jadi 1 sisi ke, nak jadi 150 sisi ke, nak jadi 300 sisi ke. Okey, terpulang. And then yang ketiga, aku tak akan pernah give up. Aku takkan pernah give up. Okey? Baca ulang-ulang. Dan yang keempat, aku pasti berjaya. Aku pasti berjaya. Okey? Dia ayat aku pasti berjaya ni dia memang sangat firm. Okey, so kena ulang sampailah subconscious mind kita boleh detect apa yang kita nak sebenarnya. Okey, yang terakhir sekali, aku seorang yang berjaya. Okey, aku seorang yang berjaya. Okey, 5 ni you kena ulang cakap. Boleh? Okey? So, akhir kata daripada saya pun nak ucapkan selamat Hari Raya kepada semua AS Team, semua leader-leader AS Team. Terima kasih banyak atas semua kerjasama yang dah diberikan. Okey, insya-Allah kita akan buat sehabis baik selepas ni. Saya nak minta maaf zahir dan batin jika ada tersilap bicara, tersilap tutur kata, minta maaf. Mungkin kata-kata sedar ataupun tanpa sedar. Dan saya doakan semua AS Team tak kira di mana pun anda berada, tak kira you bawah siapa, di bawah leader mana. Okey, saya doakan semua berjaya dekat Forever Living, Allah mudahkan urusan kita semua. Okey, so selamat Hari Raya semua. InsyaAllah kita jumpa kelas esok. Esok ada kelas System Day pukul 8.30 malam. Tunggu poster daripada leader masing-masing. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua.